Okey. Awak pergi lepas Boleh tu, try awak check dulu. kalau dia tak kena tak, cik dia kena jugalah. Test suara. Testing. Tak pernah ku Tes 1, tes 2. Ulang suara. Tes 1, tes 2. Dengar. Badik, try cakap Badik. Aku sekarang tengah upload video live. Oh, alright, dengar. Jelas. Jelas Okey, alhamdulillah. Ngam. Okey, sebelum tu tanpa kita mau masuk perkenalkan diri dulu Badik. Boleh Badik perkenalkan Okey. diri Badik dulu? Siapakah Badik? Gerakan apakah Badik ini? Cik, gitu Gerakan Okay, apakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, nama aku Badik daripada Core Outdoor and Tactical. Bertindak. Aku ni macam mana nak kenalkan diri. Nak kata baru dalam dunia camping ni tak baru sangat. Nak kata lama pun tak cukup lama. Tapi kurang-kurang kiranya adalah pengalaman sikit-sikit kalau nak sembang pasal barang-barang pasal hal-hal outdoor dengan camping ni man. Betul. Okey. Aku start mendaki lebih kurang tahun 2005. Start mendaki gunung ambillah 2006. Start pada 2006 officially aku dah bermula mendaki gunung sampailah sekarang. Daripada Ni jinak. ayong kau. Terima kasih. Daripada jinak jadi luar biasa Daripada jinak jadi kepada liar. Ya. Okey, itu sedikit sebanyak tentang diri Badik. Dan nama saya lah Mael daripada Core Adventure, Core Outdoor and Tactical. Perkenalkan diri saya Mael, joki untuk Core Outdoor and Tactical. Atau nama panggilannya lebih kepada Mirza Lutfi Rahman. Bin tu tak payahlah. Okey, kita startkan dengan item pertama boleh sebelum kita nak startkan sesi supaya dia tak jadi apa-apa Okey. Ya, kita terangkan sikit bagi viewer-viewer yang dah masuk dalam ni. Oh, kita ada 50 orang mata memandang. So live kita orang ni sebenarnya kita orang nak buat podcast je untuk sesi tengah hari. Betul. Tapi disebabkan ditegur macam kenapa tak selalunya viewer akan tanya pasal barang. Jadi podcast kami ni di dalam TikTok kita akan buat dalam keadaan podcast bersembang, tapi pada masa sama kami akan promote sikit lah. Kita promote sikit lah barang-barang. Betul? Sekadar promote, sekadar cukup syarat. Dan kalau kata ada benda yang korang minat dalam baik kuning kita orang tu, korang boleh beritahu siap-siap. So kita akan promote lah. InsyaAllah. Dan ni kita mulakan dengan item pertama dulu. Sebab untuk item pertama ni kita biasa pasal time podcast ni pun kita akan review barang lebih kurang berapa minit nak kita nak bagi untuk review ni? Seminit? 3 minit? 2 minit sudah lah macam tu. Okey lah, 2 minit je lah. 2 minit. Kita akan cerita pasal satu barang tu 2 minit saja. Dan barang pertama ni Mael yang akan pilih. Okey, barang pertama tak lain tak bukan daripada Badik sendiri. Itulah dia, Core Repatch version yang pertama. Okey, Badik. Saya tunjuk sikit dekat atas kepala saya dah ada gambar tu, glow in the dark. Badik ada tak nak cerita sikit pasal sejarahnya Badik? Kenapa Badik buat benda ni? Baik. Dalam geng-geng tactical, sambil tu geng, tap screen tap screen. Minta tolong sangat-sangat untuk sharekan live ini kepada rakan-rakan terdekat anda. Kalau minta satu je share. Kalau rajin kita holdkan skrin ni, tekanlah ramai sikit. Baik. Untuk barang ni, Core RE Patch, kau cuba ke screen bagi dia orang nampak dekat sikit. So Core RE Patch ni, biasanya geng-geng tactical memang suka patch. Dan geng-geng outdoor pun minat untuk ada patch sebagai kenangan. Dan main kau buka patch ni untuk tunjukkan dekat dia orang, belakang tu velcro. Patch ni, patch RE ni, dia getah dan dia glow in the dark. Jadi kau nampak dalam gambar yang ada kat atas kepala Mail, patutnya lokasi dia tu. Kat situ gambar dia tunjukkan yang kita punya ni adalah glow in the dark. Dan patch ni, kita buat logo kita orang ni, first round ni kita buat 300 piece limited edition. Kita takkan print lagi dah warna ni. Ini merupakan warna original Core Outdoor and Tactical. Habis 300 ni, habislah. Dan last malam Mel, aku rasa aku check patch ni kita cuma tinggal dalam 30 biji 30-40 biji je. Ramai juga ramai juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak sampai 2 minggu, tinggal 30-40 biji saja. Dan lepas ni kita akan keluarkan lagi tapi warna lain dan kuantiti akan makin sikit. Contoh mungkin plan aku lepas ni nak buat full blackout, artinya warna hitam saja. Itu mungkin keluarkan dalam 100 piece ataupun 50 piece. Cukup. Dia sekadar kita akan buat pun mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali lah. Faham? Tapi so far okey lah kan? Okey lah. Untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan kenang-kenangan antara orang. Okey. Tapi saya sejanggal lah Badik ada jambang, saya tak ada jambang. Rasa macam licin boleh. semacam je kan. Boleh edit biasa. Okey.
tanpa berbuang masa. Dah cukup ngam. 1 minit. Alhamdulillah, kita startkan dengan soalan yang pertama. Okey, tajuk kita Soalan ni berapa minit? Aku nak kena 10. tiap satu camping yang saya ceritakan, soalan ni 15 minit atau 20 minit boleh Okey, kita pergi 15 minit dulu. Kita 15 set minit timer. Okey. Baik, soalan pertama, let's go. Okey, untuk dalam dunia ni memang kita bahagikan kepada pelbagai jenis camping. Tapi ramai macam diri saya sendiri pun tak tahu. Bila first time saya camping, ini camping style yang saya tengah pakai. Tapi macam mana pula camping style yang berbeza? Antara contohnya, Badik, boleh tak terangkan? Paling ramai, Badik pun pakai Badik camping ni, iaitu minimalis camping ataupun lebih dikenali sebagai hiking backpackers. How about the camping daripada sudut level macam mana? Gear dia macam mana? And then skill dan knowledge, adakah semua itu penting? Boleh Badik cerita sikit ciri-ciri dia? So soalan dia adalah berkaitan dengan minimalist camping. Dimulakan dengan minimalist camping. Boleh kata kenapa dan macam mana barangnya lah. Aku faham soalannya lebih kurang macam tu. Okay, minimalist camping ni bermaksud kita pergi camping dengan keadaan kita cuma ingin mengisi keperluan. Maksud keperluan tu, kita ambil contoh, kalau kata bab minum air, keperluan kita adalah untuk air, tapi kemahuan kita mungkin Coca-Cola, Pepsi, teh tarik. Itu adalah kemahuan. Keperluan air. Jadi untuk minimalist camping ni, dia menggunakan formula barang yang kau perlukan saja untuk hidup, tapi bukannya untuk hidup dengan selesa. Jadi dengan idea ini kita akan tengok dia ni minimalist camping ke mana. Kalau pendaki gunung punya camping dengan tanah rendah punya minimalist camping, equipment ada sedikit berbeza. Tapi tak, kalau orang biasa tak nampak sangatlah beza dia. Faham? Baik. Kemudian itu dari sudut tujuan lah. Dari sudut praktikalnya, secara kasarnya first kau akan nampak geng-geng yang minimalist camping ni kan, pergi camping 3 hari ke 4 hari ke 5 hari ke, beg dia semua benda ada dalam satu beg saja. Adakah soalan, minta maaf saya mencelah boleh? Boleh. Orang yang pergi trip 3 hari, contoh Tahan, Yong Yap, Yong Belah dan lain-lain, Spencer, Chapman. Itu dikirakan sebagai minimalis ataupun tidak? Boleh kata sebagai minimalist camper juga, sebab kita cuma bawa barang yang diperlukan. Yang diperlukan sama saja. Yang penting barang diperlukan semua ada. Barang yang dimahukan kalau mampu bawa. Jadi dia taklah pure minimalist, tapi ke arah minimalist lah kalau yang geng-geng hiking. Alright. Boleh tambah lagi balik? Okay, sambung. So apa yang diminimaliskan sangat? Okay. Pertama dari sudut keselesaan pakaian. Kadang-kadang geng-geng minimalis ni dia cuma bawa barang yang dia akan kategorikan terus kepada 2 bahagian besar. Kategori besar lah. Untuk kotor, untuk bersih. Jadi yang bersih ni biasanya dia akan protect gila-gila, especially pakaian tidur. Sebab kita manusia kuat macam mana pun tidur nak kena betul. Kalau tidur tak betul, kita akan drain energi, kita akan tak cukup rehat dan sebagainya. Dan pakaian yang kotor ni pula adalah biasanya diaplikasikan dalam pergerakan mobile. Contoh kita bergerak daripada point A ke point B, ataupun kita akan hover dekat point A. Artinya hari ni kita kat sini je. Waktu siang dia akan pakai satu set pakaian yang kalau nak kena lumpur, inilah baju dia. Kalau nak kena basah, inilah baju dia. Inilah baju aku makan, inilah baju aku semayang, inilah baju aku pergi toilet. Selai je. Satu pakaian itu untuk satu hari? Sepasang tu untuk aktiviti, bukan sehari. Untuk aktiviti. Untuk aktiviti siang. Contoh kalau kata hiking, jangan terkejut kalau geng-geng lelaki lah biasanya. Kalau perempuan dia leceh sikit. Kalau lelaki pergi hiking, contoh kalau aku tak ada trip banyak sangat, tapi trip paling panjang aku dah pergi pun yang 8 hari lah. So trip 8 hari tu pakaian aku cuma 2 pasang. Sepasang untuk siang, sepasang untuk malam. 8 hari adakah mencukupi untuk dua helai pakaian? Itu yang dekat minimalis. Apa guna kita pakai? Pakaian untuk menutup badan lah, aurat lah, untuk elak cedera dan sebagainya. Betul. Tetapi bau apa semua itu kemahuan. Bau tu kemahuan. I see. Boleh saya mencelah? Boleh. Okey, minta maaf geng. Kadang saya mencelah ni sebab otak saya ni fikir bermacam-macam persoalan timbul.
Betul macam Badik terangkan tadi. Tetapi ada satu yang menjadikan satu sebab. Macam mana dengan keadaan orang sekeliling kita? Adakah dia akan selesa ataupun tidak? Bila berkenaan dengan bau ni. Okey, kalau bau ni dia ada banyak cara lain kita nak lawan. Engkau tak boleh fikir yang kau pakai baju akan berbau. Terus berbau macam mana kita kat bandar. Pertama, dekat outdoor kita terdedah dengan aroma hutan. Jadi benda tu dia dah macam bau badan sebenarnya dah camouflage. Sebab apa? Pertama, engkau sendiri berbau, aku pun berbau. Jadi kalau bau kita tidak terlalu ketara, sebenarnya kita tak sedar, sebenarnya masing-masing dah bau. Faham? Dan ini biasanya contoh orang yang pergi trip, aku pernah tengok orang pergi trip Gunung Tahan 5 hari hujan hari-hari. Kami yang baru nak gerak dan dia baru sampai, dia orang yang baru sampai ni relax duduk relax. Tapi bila dia sampai tu daripada jauh kita dah bau, bau hapak kau sebab baju lembab. Betul. Tapi disebabkan masing-masing dah adapt dengan bau macam tu, dia orang tak sedar dia orang berbau lembab, berbau hapak. Tapi kita pun tak kisahlah sebab kita pun faham condition. Walau bagaimanapun akan ada orang cakap okey, bau ni dia bukannya sebab bau saja. Sebab bau ni kadang-kadang dia sebab infection, dia sebab berlaku tindak balas yang tidak baik. Sebab tu berbau busuk atas badan kita. Atas badan kita, artinya bakteria lah sebagainya. Okey. Jadi pada masa sama kita kena ada ilmu. Artinya macam aku cakap tadi, pakai baju bukan untuk kurang bau. Pakai baju untuk ni. Yang berbau ni masalah dia lain, tapi untuk kau tutup masalah bau ni adalah kau ada pakai yang baru. Tapi sebenarnya masalah dia lain. Masalah dia adalah berlaku infection. Dan infection ni kadang-kadang tidaklah teruk macam bakteria aja. Bakteria duduk kat bawah ketiak kau tu yang bau bawang naik. Faham? Jadi apa yang kita boleh buat, kena mandi sentiasa lah. Dan baju tu kalau aku suka basahkannya. Tapi kalau cerita tentang mandi sentiasa, kita ambil lah, saya minta maaf kan, kadang saya kena ambil satu contoh. Checkpoint air, kita panggil apa? Water point. Water point tu jauh. Mungkin lebih kurang 2 km daripada kita punya tempat. Nak pergi ke checkpoint tu rasa macam pergi turun balik pun berpeluh juga. Macam mana pula Badik tu? Okey. Bau ada ke kat sini? Tak, bau menyeluruh. Tak, bau dia cuma macam aku cakap tadi, bau ni dia macam infection, dia ada macam bakteria. Dia melekat dekat, dia berada di tempat-tempat yang spesifik je. Ketiak, celah kelengkang, celah leher, benda-benda gitu je. Jadi bila maksud aku mandi tak bermaksudnya mandi macam kita mandi kat rumah lah, shower tu. Mandi pada maksud aku adalah bersihkan diri. Bila bersihkan diri, yang mana kawasan berbau, tapak kaki mungkin bau canggu ke apa kan. Kacalah perlipat, especially kalau macam badan besar macam aku, ketiak dengan kelengkang, tu memang kena bersihkan lah. Betul. Sebab kita tak tahu infection apa yang ada kat situ. So sekadar bersihkan. So apabila tak ada bau, automatik kita boleh anggap benda tu bersih lah. Betul. Jadi air yang macam dalam kepala kau kau cakap macam nak kena pergi cari air yang banyak pun tidak juga. Kadang-kadang ni untuk bersuci ni, untuk bersuci, sorry. Untuk membersihkan badan ni, air botol kecil pun dah cukup. Ataupun saya minta maaf kalau saya ambil contoh sekadar tisu basah saja pun. Tisu basah boleh, dah cukup. Tetapi pada law lain pula, tisu basah ni tak sesuai untuk kegunaan outdoor. Melainkan kau bawa tisu basah ni keluar. Sebab tisu basah dia tidak reput sama macam tisu biasa. Okey. Tisu basah ni kalau dalam kepala aku dia macam sintetik, dia macam ada plastik sikit, tu yang menyebabkan dia boleh tahan lama. Jadi kalau kata kau buang dalam kepala, dapat tisu buangan, longgokkan ke apa, jadikan baja kan. Tisu basah ni memang makan tahun lah. Bukan sikit-sikit tahun untuk dia reput. Jadi untuk geng-geng yang nak pergi outdoor, tisu basah tu kalau nak pakai kena ingat-ingat. Alright. Jelas. Terima kasih Badik. Saya pun baru tahu tentang tisu basah tu. Kalau logically sekali terfikir nak pergi outdoor ke apa-apa, bawa tisu basah and then senang sikit kan penggunaan. Bila Badik terangkan masalah environmental, masalah alam ni, adakah dia cepat senang nak lepas? Jawapan macam Badik terangkan susah. Itu satu ilmu baru untuk saya. Terima kasih banyak Badik. Okey, daripada sudut kalau kita menggunakan minimalis punya backpackers ni, how about the skill and knowledge? Adakah itu penting? Knowledge tu penting. Engineering knowledge tu penting kalau contoh pada dekat macam tadi lah. Kau contoh main, kalau kau nak pergi minimalis, dalam kepala kau bawa wet wipe. Betul? Betul. Aku dah tak bawa, aku akan bawa tisu biasa dengan aku bawa air biasa untuk jadikan dia wet wipe. Ada knowledge yang macam tu. Dan tak boleh
dia macam ni, nak jadi seorang minimalis yang berjaya lah, yang hebat, memang kena banyak ilmu. Ya, sebab minta maaf kadang geng kat dalam ni mesti ramai yang nak menjadikan salah satu pendakian untuk pendakian camping sebagai konsep ultralight punya version, betul? Tapi how about the backpack kita, daripada segi itemization kita, gear yang kita ada, itu menjadikan satu persoalan yang cukup besar untuk diri kita. Atas dasar apa? Satu saja, macam bab tisu. Mindset saya akan fikir satu, apa beza tisu basah dengan tisu biasa? Balik terangkan, why not kita pakai tisu biasa dan bawa air sendiri. Sama je, senang lupus. Tetapi kita kena fikir daripada side alam sekali. Bagi saya, pemikiran ni memang high level lah. Kena advance sikit lah. Perlukan pengalaman yang ada, perlu banyak sikit supaya kita dapat tengok apa yang kita bawa. Jadi macam tadi kau cakap pasal, so minimalis ni kalau bagi hiking betul macam kau cakap, dia pergi kepada ultralight. Ultralight ni first, mukadimah untuk ultralight, aku akan bagi contoh yang baik adalah pendakian Gunung Tahan Merapu Kuala 7 hari, jauh kan? Jauh. Orang biasa 65 perempuan lah cerita-cerita perempuan, sebab perempuan dianggapkan sebagai lemah. Bukan lemah, dia kurang berkemampuan macam lelaki. Janganlah marah perempuan alam tu jadi. Jadi kalau kata perempuan lembik-lembik pun 7 hari punya trip, on average dia kena bawa beg 55 liter dan ke atas. Kalau lelaki biasanya 65 liter ke atas. Tapi memang ada orang yang ada konsep dan amalkan konsep ultralight ataupun minimalis ni, barang semua bawa ada. Kau bawa makanan, dia bawa makanan. Kau bawa kemah, dia ada kemah. Kau ada tongkat, dia ada tongkat. Kau ada air, dia ada air. Artinya macam tu dia ada. Tapi beg dia, kapasiti tak silap aku tak sampai 30 liter. Tak logik. Tak sampai 30 liter, berat tak lebih 15 kilo. Dia tak logik tau, saya fikir balik. Macam mana dia buat? Okay. Itu. Again, aku cakap tadi, ini adalah intro untuk ultralight. Nak fahamkan kau ultralight ni, first aku kena bagi dia menarik dulu. Kedua, untuk ultralight backpacking system, untuk ultralight system, dalam kepala kau, ni sembang setengah jam. Kalau betul-betul aku belajar setengah jam, 1 jam, insyaAllah aku dah boleh faham. Bro, dia ada buku untuk ultralight system tebal ni. Kenapa perlu sampai tebal macam tu sedangkan nak ceritakan? Sebab banyak knowledge. Kedua, bila ultralight system, ultralight tidak bermaksud engkau bawa sesuatu yang kecil. Ultralight bukan bermaksud engkau membawa sesuatu yang ringan. Ultralight bermaksud engkau membawa sesuatu yang efektif dan efisien. Contoh kecil, borong gigi panjang, tapi kau pegang pun separuh boleh, so kau potong separuh. Alasan nak ultralight, benda tu tak berapa relevan. Sebab function borong gigi biarlah panjang, dia tak boleh mengabaikan function. Tetapi kalau contoh ke arah bag pula, okey, bag kalau biasa-biasa, yang biasa macam kita jual kat kedai ni pun, satu bag boleh cecah sampai 3 kilo. Jadi bag untuk ultralight ni, kadang-kadang diorang kalau boleh maksimum 1.5 bag saja, bag kering 1.5 kilo Dan kalau yang mahal-mahal dia boleh pergi, tak silap aku, bawah 1 kilo. Tapi kalau dah cerita pasal ultralight, okey, saya faham apa boleh dijelaskan tu. Jadi maksudnya kau kena faham dari sudut, dia kena faham tahap material. Barulah kau boleh, kau nak ultralight, boleh? Kau kena faham material, kau kena kenal material, baru boleh sembang ultralight. I see. Itu daripada sudut ultralight punya version Berarti kalau bag dah ultralight, barang tak ultralight pun sia-sia juga Dia kalau ultralight ni, kebanyakan geng-geng ultralight yang aku jumpa, kita akan mengetengahkan minda kena ultralight. Kau kena faham ultralight dulu, baru kau siapkan barang-barang ultralight. Dan bag ultralight antara bag yang paling barang ultralight paling hujung sekali kau beli. I see. Sebab kalau kau beli bag ultralight, bag dia kecil, ringan, tak kuat. Tapi kalau kau letak balik barang-barang kau yang beratnya 20-30 kilo, bag tu jahanam. Betul? Jadi kau kena persiapkan barang-barang ultralight dulu. I see. Dan barang-barang ultralight ni pun kau bukannya beli kau akan selesa terus, tak. Ingat, ultralight ni untuk efektif dan efisien saja. Dia bukan untuk selesa. Engkau, sorry lah, aku tak tahu geng-geng ultralight ada tengok video ni ke tak, ada tengok live ni ke tak. Bagi aku,
disimpulkan ultralight punya equipment tidak selesa. Sebab kau kena ada ilmu dan kau kena waspada sentiasa. Kau kena cakna, okey kalau macam ni aku kena buat macam ni. Dia kena banyak pakai otak. Itu leceh lah kalau saya fikir balik kan. Memang leceh, tapi pergi lah balik kat situ. Kau nak bawa 13 kilo ke kau nak bawa 23 kilo? Semesti saya nak buat 13 kilo. Confirm lah. Pikul macam raja, makan macam hamba. Pikul macam hamba, makan macam raja. Itu antara pantun dalam geng-geng hiking Malaysia lah. Tapi kan, saya ada satu lah pengenalan yang paling best. Tak apa. Ada kita pergi kawan 2 orang. Seorang ultralight, seorang ni. Contohlah saya ultralight punya version. Badik macam ni. Apa susah geng? Kata survival punya mood. Dah sampai, geng minta skip boleh? Tempat-tempat kan. Tapi masalahnya, kalau geng-geng ultralight ni, dia bawa dia dah siap kira. Dia kalau yang betul-betul kejiwa ultralight kan, gas pun dia dah kira untuk masak berapa kali. Gas dah siap kira untuk masak berapa kali. Dan juga dah siap kira masak berapa banyak. Kalau boleh keluar, barang tinggal safety line atau kosong terus. Berartinya makan tu bukan untuk mentadak Dia bukan makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Malahan makanan pun, sistem makanan diorang pun ada berbeza dengan sistem biasa. Di mana diorang dah ke arah dehydration. Bukan dehydration. Aku lupa ada satu mesin tu. Dia dehydrate ataupun dia akan retort kan. Contoh ayam tu dia akan keringkan. Apasal nak buang air, apasal nak ringan. Sayur pun dia akan dikeringkan. Ikan pun akan dikeringkan. Dia bukannya kering macam pengasinan. Maksud pengasinan ni saya faham Badik masukkan. Sebab ada satu mesin memang biasa orang buat untuk buah-buah lain. Dia keringkan benda-benda tu. Dia keringkan benda tu untuk hilangkan berat dia. So jadi macam keripik je lah dia. Jadi macam jeki lah, kering lah. Tapi nutrition tu still ada. Semua lagi ada. Dan bila nak masak akan jadi panjang sikit lah masa. Tapi orang akan cakap lah, kalau jadi masa jadi panjang kan masak. Pilih lah, kau nak masak sekejap ke kau nak pikul berat. Masak sekejap je lah. So again macam aku cakap tadi, ultralight kau kena korbankan satu benda, iaitu keselesaan. Tapi benefit untuk ultralight ni, kalau kata hiking lah, trip yang 8 hari, diorang boleh buat santai 4 hari. Wow. Sebab macam Badik terangkan, ada yang pernah mengatakan kat saya tak ingat nama customer, minta maaf tapi saya dapat pengalaman daripada dia. Dia kata apa? Tahan ni boleh buat saja 4 hari je sebenarnya. 4 hari 3 hari boleh buat, kata macam tu. Saya terasa macam tak logik mula-mula. Saya kata bang, tak logik lah bang. Rasa macam abang ni menipu bang. Janganlah tipu saya. Tahulah saya ni masih lagi kobis-kobis, merah-merah lagi. Tapi bila abang cakap macam ni, saya rasa tak masuk akal. Dan bila Badik terangkan tentang benda ni, berartinya dia merupakan seorang pengguna ultralight punya version yang sudah faham tentang benda tu. Untuk tahan standard 5 hari. Merapu-merapu lah. Kalau dulu aku buat 4 hari. Tapi aku buat 4 hari tu, aku porter, aku bukan pendaki. Sebagai porter. Bawa dalam 30 kilo, boleh buat 4 hari dah aku sampai campsite petang. Artinya kau bayangkan, kalau aku tak bawa beg berat-berat macam tu, aku bawa beg berat biasalah, ambil lah belah-belah kilo, dalam kepala aku 3 hari dalam tangan lah. Sebab kena ingat, buat 4 hari, porter beg dalam 33 ke 36 kilo, 4 hari, tapi aku boleh sampai campsite waktu petang. Pukul 4, 5 macam tu dah sampai campsite setiap hari. Tapi Badik berlari ke sebenarnya bila buat barang? Tak lah. Kita panggil power walk lah. Kita akan berjalan dengan penuh efisien, kurang berbual. Ketika jalan, kurang berbual. Take 5 bila perlu. Makan, berhenti time makan memang rehat sejam lah. Tapi bila jalan, kurang berbual. Ambil gambar, tapi kita tak adalah. Kau ingat tak Makcik Senang yang blok nombor 4 tu? Ingat. Duduk sebatang rokok, sembang. Mana ada. Jalan. Sejam jalan, berhenti ambil nafas kejap, jalan, berhenti ambil nafas 5 minit, jalan. Setiap 3-4 jam, berhenti, makan betul-betul. Lepas jalan. Jadi geng-geng ultralight ni biasanya dia dah ada sistem yang macam tu. Dan aku pun belajar sistem macam tu daripada geng-geng ultralight. Menyebabkan perjalanan kau akan lebih cepat, lebih laju. Jadi, aku cakap kau, automatik aku boleh buat 3 hari senang-senang. Dalam keadaan aku bukan atletik. Aku sekadar pendaki biasa yang aktif. Pendaki aktif bukan pendaki biasa. Tentu aku pendaki yang sangat aktif. Tapi kalau aku runner, dan memang ada sebelum ni lah, bukan sekarang, sebelum ni memang ada kawan-kawan buat gunung tahan sehari.
Tak, saya masih tak livery kalau guna tahan sehari tau. Dia jadi macam pelik. Sebab kalau dikatakan sebagai sehari, macam mana keadaan iklim cuaca kat sana? Mesti bermain peranan juga iklim, betul? Bila kau kuat pada satu kadar, kalau cuaca tu tidak ekstrim, cuaca tidak memberikan impact. Sebab kau dah terlalu kuat, kau dah train. Sebab tu orang cakap train hard, play harder. Sebab apa kau kena train. Training ni paling teruk lah. Ini memang level bangsa-bangsa satu hari jogging 10 kilo, 15 kilo boleh kan. Kalau hari Hujung minggu free full marathon. Oi. So, geng-geng ni adalah geng-geng macam tu. Tapi diorang bukan full marathon, diorang budak ultra. Diorang masuk ultra runner ni hujung minggu paling kurang pun 50 kilo. Wow. Dan kalau ada kawan-kawan macam, okay, jom lah ke sana lah. Okay, 100 kilo. Diorang yang sangat kuat. Jadi kita bila dengar tahan rehat boleh buat, jangan kau sangka mudah. Tak, kau bukan level tu. Aku pun bukan level tu. Tapi kawan-kawan aku ramai yang level tu, yang tahan ni 4 hari buang masa lah. Jadi memang nak cepat je. Sebab dia orang bukan memang nak cepat, sebab dia orang yang cepat. Dia ada orang contoh kalau macam ada satu kawan, satu sahabat dekat sini, kalau siapa yang pernah naik Gunung Yong Belah, kalau ada pernah naik Yong Belah boleh komen sudah Yong Belah. Betul. Untuk kita sekadar tahulah. Dan sekarang ni adalah naik Yong Belah, Mail tak pernah pergi. Kita panggil naik daripada kebun. Geng-geng ni istilah dia orang naik santai-santai je dik. Dia orang start bukan daripada kebun, daripada luar kebun, daripada kawasan pagar. Kalau siapa yang ingat Yong Belah lama, tahulah maksud aku pagar. Dia orang bermula daripada situ sampai ke puncak Yong Belah. Orang biasa buat 2 hari semalam. Itu pun istilah dia kompres. Dan kadang-kadang ada yang terlajak. Kompres tu dimasukkan sebagai Jalan satu hari standardnya 8 jam. Tapi bila engkau jadualkan 8 jam, jadi 8 16 24 jam kan. Tapi ada hari tu kau cakap, okey, hari ni kita jalan 16 jam. Kita kompreskan jadual, kita masukkan ke sini. Itu masuk kompres. Jadi Yong Belah 2 hari semalam boleh istilahkan sebagai kompres. Sebab commercial hour dia adalah 3 hari 2 malam. Okay, 2 hari 1 malam. Pun kadang-kadang ada yang berjalan 24 jam. Sebab slow. Belum pernah lagi lah saya. Sebab tak bersedia, tak training dan sebagainya. Tapi geng-geng aku ni tadi, dia orang berjalan, istilahnya bukan berlari dik, jalan je, power walk lah. Daripada luar, bukan daripada kebun, daripada luar sampai ke puncak, orang paling belakang adalah 2 jam 45 minit ke 2 jam 50 minit. Itu orang paling belakang. Orang antara paling belakang. Gap yang paling depan dan ke belakang. Yang depan pula cakap timing tak aci lah nak kira, sebab aku duk tunggu orang belakang. Start checkpoint tunggu. Istilah dia tunggu. Tapi yang depan kalau aku tak silap 2 jam 30 minit ke 2 jam 20 minit daripada luar, bukan daripada kebun, daripada luar sampai ke puncak Yong Belah 2 jam 20 minit. Wow. Macam pelik. Ada orang bagi gift. Jiu, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih bagi gift. Jadi tu sedikit. Ni lah, gift. Belanja sikit roses tu macam mana? Roses? Macam mana? Aku lupa lah. Okay, sekarang ni kita masuk ke pembacaan komen. Okey, Badik boleh teruskan baca komen Badik. Aku baca komen dulu. Nick May, tap screen. Terima kasih. Okey guys, sama-sama tap screen guys. Tap screen 4.5k mencari 5k, ada 20 orang Manwal, Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam abang Manwal. User nombor T, aku pun tak tahu P kot. Acik Baba, salam Bang Adik. Waalaikumsalam brother. Muhammad Azfar, salam afternoon bang. Waalaikumsalam afternoon brother. J Hamid, siapkan duit ke? Duit je tak like. Ni abang J Hamid ni cakap lah. Pasal ultralight tu tadi, konsep ultralight tapi bajet tak like. Itulah betul. Dia macam Badik terangkan pengorbanan guna dia Acik Baba, masa habis. J Badik dia kira heavyweight. LJ, awak tu dulu je like. Sekarang awak dah heavyweight dah brother. Habis Zam, tempat charge bateri lampu ada jual ke? Okey bang, tempat charge bateri lampu. Ni charge bateri ni kot saya rasa. Bateri UMS tu yang nak kau punya maybe ataupun bukan. Okey, abang Amir Zam dia tanya pasal tempat charge bateri lampu. Mungkin boleh cerita tak bateri jenis apa? Charger untuk bateri apa? Cili becak. Yang belah ni memang terkenal dengan becak ah. Okey, sekarang ni kita kena berhenti sekejap daripada podcast dan kita masuk kejap ke dalam beg kuning. So dalam beg kuning, Mail, apa item kedua untuk dibincangkan, untuk disembangkan selama 2 minit menepati cita rasa TikTok? Antaranya ialah salah satu, maybe semua orang akan cakap, saya tak tahu benda ni punch ke tidak sebab saya tak tahu. Tapi saya nak minta penerangan balik daripada segi item ni.
Antara item 15 dan 16 iaitu Rodco 550 Polyester. Okey, Rodco. Ini. Okey, Rodco ni adalah jenama Paracord. Okey. Satu syarikat Paracord daripada USA. Ini Rodco. Dia ni mengeluarkan produk-produk Paracord yang berkualiti dan boleh dipercayai. Berbanding dengan Paracord yang ada dalam market, khususnya yang datang daripada China, Paracord daripada USA mempunyai kredibiliti yang lebih baik, di mana kalau dia kata benda tu boleh tahan 550 pound, memang benda tu boleh tahan 550 pound. Tu yang pertama. So, produk China kadang-kadang baru tarik 100 kilo dah putus. Alamak. Yang ni kalau 550 pound ni, kalau tak silap aku 220 kilo macam tu. Berapa kilo Pound? 550 pound, kilo 200 kan. LB tu Buang gitu kan. Okay. Lebih kurang 200 kilo lebih sikit. Dan kelebihan kedua, 1 pound RM5. 1 pound bukan, itu lain. Kelebihan kedua adalah dari sudut warna. Di mana Paracord pada USA ni, kalau kata dipakai ketika camping dan kalau kata dibuatkan Paracord bracelet pun, dia warna dia tahan jauh lebih lama walaupun kena matahari, walaupun kena air. Dan especially air masin lah, peluh dan sebagainya. Dan last but not least, dari sudut nylon di luar sekali dia untuk Paracord ni, dia lebih abrasif, dia lebih tahan. Faham? Lebih tahan. Tapi sudut lain kan, penggunaan ni adakah perlu bila kita masuk hutan saja? Saya nak tanya. Paracord dia tak perlu. Tapi kena faham, dalam masuk hutan ni, dia ada beberapa law of survival lah. Antaranya cutting equipment, combustion equipment dan juga cordage equipment. Cordage ni bermaksud ikatan. So, tali kalau kau tak ada, boleh je kau pakai akar ke apa. Tapi kau geti ke nak select akar yang boleh untuk digunakan untuk mengikat? Dan kau geti ke nak pilih, dan kau ada ke peralatan untuk apa? Tak adalah sampai kita nak macam tu kan. Tapi disebabkan ilmu tu tak sampai, jadi dipermudahkan adakan Paracord. Faham. Sama juga macam combustion, kau geti ke guna fire starter, kau tahu ke cara nak set up api. Banyak sangat yang kau tak tahu, okey kau bawa lah lighter dulu. Kau bawa lighter, kau bawa solid fuel satu. Kurang mudahlah hidup kau. Betul. Sebab apa kata macam ferrorod, orang duk pelekeh-pelekeh, kau try lah buat api, aku nak tengok. Kalau kau tak biasa, tak naik api mat. Yelah, daripada segi pemilihan bahan, kita tak tahu lagi macam mana. Bahan kering dengan basah pun kau tak kerti beza, memang berkicap lah. Dia macam tu lah. Tapi nak disimpulkan, sebaik boleh charge tu. Okey, bateri yang boleh charge, Amir Nizam dia minta beg kuning untuk bateri boleh charge. Kita ada charger-charger tu, tapi tak ada dalam beg kuning ni sepatutnya. Kalau berminat, abang boleh inbox TikTok kita orang. Nanti kita akan tunjukkan cara lah. Daus Patah, boleh review beg hitam sebelah kotak putih bang? Beg hitam sebelah kotak putih. Ada lagi tak abang Daus Patah? Macam mana nak explain Kedai kami di Taman Melati Setapak bang. Lagi mana? Boleh review beg hitam sebelah kotak hitam tu bang. Rajin baca komen bang. Ada lagi. Okey, Daus Patah, sorry. Bukannya saya terangkan lagi sekali, podcast kita ni ambil ni. Ambil beg kuning, ambil beg hitam. Kita tak baca komen sangat sebab sebenarnya waktu tengah hari ni kita lebih ke arah podcast bersembang, share ilmu atau pengalaman. Dia sampai-sampai itu ada beg kuning macam ni. Jadi kita minta maaf lah, kita terlambat baca komen awak. Tapi overtime kita memang akan stop dan baca komen. Dan sekarang, betul ke bang? Tunjuk dulu produk, Mail, tunjuk produk ni dekat abang Daus Patah. Betul bang Boleh try komen jika betul. Inilah produknya. Abang Daus Patah, kalau betul ni produknya kita review bang Okey, dia kata ya. Alright, inilah NUP10. Minta maaf kalau abang minat, abang boleh screenshot dan inbox kita orang Alright, ini dinamakan sebagai NUP10 daripada Nightcore. Benda ni, bag dia bahagian sini lebih kepada kita panggil apa? Sling bag benda ni adik. Mana? Lebih kepada sling bag NUP10. Boleh. NUP10 ataupun lebih kita boleh gunakan sebagai tambahan bag untuk BP20 dan sebagainya lah. Antaranya nak jadikan beg pinggang tak ada masalah. Material tahan lasak, tak perlu risau. Kedua, yang paling penting dia memakai YKK zip. Bahagian kompartmen pertama dia macam gini. Ada bermacam-macam kategori kompartmen. Nak letak torchlight ke pisau ke, banyaklah kategori. Saya nak listkan satu-satu pun tak sedap pula kan. Yang ni abang kena try dulu. Bahagian dalaman. Sini ni kita nak panggil apa bahagian sini tadi Velcro punya Velcro punya strap ni.
mesti ada tanya-tanya kenapa dibuat benda ni. Salah satu sebab satu saja supaya menjadikan satu kita lebih organized. Akan ada satu, dia bukan material tetapi ada satu benda yang boleh lekatkan kat sini dan dia akan tersusun. Ini antara contohnya lah. Jelas bang Sisi lain dia ada bagi tali. So tak perlu risau. Lawa mantap. Material tahan lasak serta dia bukan kategori waterproof. Ini ialah water resistant. Jelas bang? Hopefully jelas. Terima kasih. Itu sikit sebanyak daripada saya. Boleh bang, daun patah. Benda tak ada dalam beg kuning untuk live ni. Tapi barang ada dalam beg kuning. So abang boleh inbox kita orang. Nanti abang screenshot dulu. NUP berapa ni? 20 NUP 10. NUP 10 ni abang screenshot. Lepas abang screenshot, abang inbox kita orang. Nanti kita akan sharekan dia punya link lah ke TikTok shop kita orang Okey, alhamdulillah. So Zulfadli 8108 dia minta review cooking set depan tu bos. Alamak. Nah. Banyak orang tanya. Yang mana Okey, abang Zulfadli, Phase 2 ke Phase 3 bang? Okay, sambil abang Zulfadli komen, nak tunggu abang Zulfadli komen, kita masuk ke sesi seterusnya dulu. Okey, boleh. 10 minit untuk menjawab soalan Phase 3. Okey, tunjuklah dulu Phase 3. Phase 3 ni kat bawah ni. Phase 3 ni pun tak ada dalam beg kuning time live, tapi ada dalam TikTok shop kita orang. Berminat ni awak screenshot, inbox kita orang dan kita akan sharekan link ke produk dalam TikTok shop lah. Boleh bang, abang screenshot dulu bang. Abang screenshot dahulu, kemudian kita akan sendkan link. Ini dia tak ada kettle Dia tak ada kettle adik? Tak ada. Ada setengah model dia ada kettle, ada setengah model dia tak ada kettle. Jadi apa perbezaan dia daripada sudut size sebenarnya. Sizing je kalau tak silap. Betul tak adik? Tunjuk belakang ni lah. Untuk dia boleh tengok apa barang yang ada, tunjuk keliling kotak. Saya tunjuk sikit kat belakang. Dia macam ni. Phase 3 cooking hard anodized aluminium stainless steel. So tak perlu risau, kuat. Ni kategori dia punya liter. Setiap pot yang ada, frying pan macam mana. Kelengkapan dia digunakan sebagai expedition, boleh trekking dan campfire. Jadi ini barang-barang yang dikasih. Sudut seterusnya, ini macam biasalah, bermacam-macam segi bahasa ada. Saya pun tak pandai. InsyaAllah nanti saya belajar sikit-sikit lah, supaya senang sikit. Mana tahu ada orang Jepun masuk ke kan. Minta orang Jepun masuk. Okey, kita start kan. Hopefully jelas tak abang? Abang apa tadi Zulfadli. Abang Zulfadli, hopefully jelas dan abang dah screenshot. Boleh saja inbox TikTok kita orang abang. Dan kita pergi kepada item seterusnya pula. Item pula. Tajuk item. Soalan. Okey. Tadi kita dah menceritakan tentang minimalis punya camping style, betul Adik? Tapi macam mana pula daripada kategori camping survival? Adakah still sama lagi ataupun benda ni hanya terpakai term dia di tempat yang ekstrim saja, contohnya gurun Sahara yang panas, Mexico, ataupun tempat sepertinya Jordan, kalau suhu beriklim sejuk pula sepertinya Rusia, Antarktik dan tempat-tempat yang gunung-gunung tinggi dan bersuhu tinggi. Itu dikira sebagai survival punya camping. Okay. Kalau Malaysia, adakah benda ni dikategorikan sebagai ya ataupun no? Okay, untuk Bang A bertanya, aku terus cuba rumuskan dulu dia punya soalan. Dia bertanya apa pula beza minimalist camping ke arah survival camping. Minimalist camping, engkau tahu apa yang kau perlukan dan kau bawa. Survival camping, engkau tahu apa yang kau perlukan dan ada yang kau tak bawa sebab ada sumber yang kau tahu boleh dicari di tempat ataupun di destinasi. Misalnya contoh, minimalist camping akan bawa kemah, tapi kemah ultralight lah apa benda kan. Tapi kalau survival camping, dia ke arah okey, aku tak bawa batang-batang ni. Batang-batang ni aku cari dalam hutan. I see. Aku tak bawa dapur-dapur periuk ni. Set-set memasak yang lebih-lebih ni, aku bawa basic je. Survival camping dia akan mencabar minimalist camping, bukan mencabar, dia mencabar ilmu minimalist camping lebih hardcore. Dia mencabar ilmu minimalis Bukan mencabar, dia mencabar ilmu minimalis diri lah. Okey, biasanya geng-geng survival camping ni dia dah ada konsep minimalis pun. Tapi maksud aku dia dicabar ni, dia jadikan benda tu lebih ekstrim. Contoh, memasak. Tempat yang aku pergi ni hutan, Malaysia, rendah,
tempat yang pernah dibalak, mungkin ada buluh. So aku tak akan memasak dalam periuk, aku masak dalam buluh terus. Oh, so cooking ware tak payah bawa lah macam tu. Jadi ada barang lagi, tu aku cakap tadi. Ada barang yang dia tahu perlu tapi dia buang lagi. Dia buang lagi dan dibuang lagi. Bawa barang yang betul-betul tak ada galang ganti dalam hutan. Contoh lampu. Masuk lampu, headlamp atau torchlight, tu tak ada galang ganti. Pisau pun tak ada galang ganti. Ini survival camping, bukannya paleolithic camping. Katanya potong ikan pun nak pakai batu. Tak. Tak. Mana tahu jadi primitif lagi ke kan? Kita ada yang ke arah combat survival, itu lain pula lah. Tapi kalau survival camping ni dia macam tu lah. Dan kadang-kadang geng-geng survival camping ni dia akan pergi ke lokasi cuma bawa beras. Sebab beras at least ruji. Ada level mencabar lagi. Dia sekadar bawa beras dengan garam, dengan minyak. Yang lain semua cari kat dalam. Minta maaf saya celah balik Okey. Kita tahu air peluh ni masin. Adakah air peluh ni kita jilat boleh jadikan sebagai garam ataupun tidak? Air peluh memang masin, tapi dalam masa yang sama dalam air peluh ni dia ada benda-benda lain. Dia tak semestinya yang keluar tu sodium dengan H2O je. Jadi dia kadang-kadang dia keluar, dia bawa, kalau aku tak silap, dia bawa benda-benda macam lemak, benda-benda yang tak sihat jugalah. So berartinya paling terbaik je cari garam sendirilah, mineral yang sumber yang mineral asli. Yang asli lah. Dan garam sama ada bawa daripada luar ataupun geng-geng, ada juga geng-geng yang tahu kat mana ada junut. Junut ni kira garam dalam hutan, lubuk garam. Dia boleh utilize benda tu lah. Tapi jarang lah, biasanya geng-geng memang bawa je lah garam. Harga pun murah, berat pun tak. Sebab garam ni kalau kata besar macam ni pun jenuh nak habiskan. Betul? Tak senang nak habiskan. So kalau seorang lah. Cerita pasal garam lah. Seingat saya, orang yang paling banyak makan garam ialah negara paling banyak makan garam seingat saya Bangladesh. Jikalau saya tak silap. Sebab apa? Memang diorang ni, kalau mana tahu korang ada geng ke kawan-kawan korang yang pernah korang pergi mendaki ke sana, ke luar negara kan. Mungkin boleh sharekan sikit pengalaman korang. Sebab atas dasar pengetahuan saya dapat tahu lah Badik kan. Diorang setiap kali makan ke apa, memang wajib tabur garam ke. Walaupun dalam masakan tu dah ada garam, dia tabur lagi. So, adakah garam ni sesuatu mineral yang boleh diambil secara tinggi ataupun tidak perlu? Kalau pakai banyak, dia sama macam isi minyak juga. Kalau isi minyak banyak, kalau guna banyak, isilah minyak banyak. Bukannya isi minyak banyak tapi guna tak banyak. Okey, faham. Jadi garam pun sama Amel. Kalau dia kadang-kadang kalau terlalu terlebih pun masalah untuk diri kita juga. Kalau kurang sangat pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Tapi kadang-kadang sebab benda tu habit dalam keluarga ataupun dalam culture masing-masing untuk consume garam dengan banyak pun ada. Okey. Dan itu daripada segi survival camping itu kan. Tapi how about the gear and skill? Adakah dia diperlukan ketika orang nak try survival camping? Malaysia saya tak tahu term ada ke tidak. Wallahualam, saya tak pernah dengar, jarang. Yang saya biasa dengar antaranya lah camping biasa ataupun RV camping, iaitu lebih pada camping car ataupun camping RV van tu lah. Tapi jarang kita dengar daripada sudut survival camping ni. Mungkin kita tak cukup pendedahan. Badik boleh sharekan sikit ataupun Badik ada pengalaman tu? First soalan dia Main, kau nak aku explain lebih sikit lah pasal survival camping. First aku menjawab soalan yang last kali tu, pengalaman. Dari sudut pengalaman, aku tak ada banyak. Aku bukan kata tak ada banyak, aku tak ada pengalaman survival camping. Sebab dia merupakan satu aktiviti yang bukan aku minat. Okay. Aku minat mendaki gunung. Ada juga dalam mendaki gunung ni, bila perlu camping dalam keadaan survival, maksudnya ekstrim, konon-konon ekstrim, kiranya ekstrim. Tapi itu tajuk lain lah. Jadi bila kau cakap pasal survival camping ni, kalau dalam kepala aku, survival camping yang terpaling survival sekali adalah macam mana geng-geng GGK, grup gerak khas ataupun komando training, di mana diorang kena letak dekat paya mungkin 3 ke 4 hari hanya berbekalkan spender selai. Wow. Kan? Itu dah tak camping, Dik. Jangan terkejut. Ada orang cari aktiviti macam tu tau. Ada ke? Ada. Memang nak try level mental dia memang push habis. Dia istilahkan, jom pergi camping survival sikit. Macam ni. Jom. Dia masih istilahkan benda tu camping.
Jadi dia akan buat hut dia apa semua menggunakan sumber yang ada, daun-daun yang ada, kayu-kayu yang ada untuk jadikan tempat teduh tidur. Macam mana dia jadikan lumpur untuk elakkan daripada kena gas. Dan makan tu apa yang dia tupai ke apa ke semua. Belajar. Tangkap makan. Tangkap makan lah. Tapi biasanya bukan makan tupai lah. Dia ke apa ada kalau kata kat Malaysia ni, pokok banyak boleh makan. Yang kau tahu mungkin kalau orang biasa yang kau orang tahu rebung. Rebung buluh boleh buat makan kan. Tapi pada konsep rebung tu sendiri boleh aplikasi kepada pokok-pokok yang ataupun rumput-rumput yang lain. Buluh ni kira rumput buluh bukan pokok Buluh adalah rumput kepada rumput-rumput yang lain. Buluh je dah rumput. Buluh adalah spesies rumput, buluh bukan pokok. Saya ingat pokok tau. Kita panggil pokok buluh. Tapi kalau dalam agriculture setahu aku, memang dalam agriculture pun sebab dulu aku kerja kebun, kita memang istilahkan buluh sebagai rumput. Okey, ada soalan seingat saya betul Badik setuju tak Aid ni pernah join GGK? Aid. Kalau iyalah manalah tahu kan. Ya, kita tengok komen ni ada Izzuddin. Bang, tak baca komen saya. Abang Izzuddin, saya dah cuba scroll, saya tak jumpa bang komen apa benda bang. Abang boleh beritahu abang komen apa bang? Again kita ingatkan ini adalah podcast untuk bersembang-sembang dan selang-seli saja untuk beg kuning sekadar syarat. Jadi kalau ada soalan yang kami terlepas boleh repeat balik soalan tu. Daripada Zuko. Bang, balau WhatsApp saya yang dah access yang semalam tu. Okey bang. Untuk itu bahagian customer service orang akan ni insya-Allah nanti saya akan terus jelaskan. Habis daripada live ni nanti saya akan teruskan benda tu. Jangan risau bang. Daripada sudut tu. Abang Zuko 1751. Kepada ni. Alright, mantap. Okey bang, saya inbox awak bang. Abang respon nanti kita deal pada situ. Okey, daripada Yip. Saya biasa tangkap. Ayat biasa tangkap benda ni. Ayat biasa tangkap basah. Tangkap biasa. Okey. Kita berbaki 2 minit lagi. Apa tadi soalan pasal lagi. survival kan. Jadi survival tu dan itu kira paling stres lah. Duduk dekat tempat banyak agas dengan berbekalkan seluar tight saja. Jadi survival camping tu dia akan reverse lah daripada situ ke belakang atau boleh ke depan lagi sikit. Tapi adakah Badik setuju dengan saya kalau saya terangkan lah barang asas untuk survival camping ni pisau dan lampu suluh je jika orang tu betul-betul ada power by knowledge and skill. Kalau by knowledge and skill tak perlukan apa-apa dah. Alamak, ini dah ekstrim sangat. Sebab, ini dah terlalu ekstrim. Aku tak tahu skala apa yang kau cakap. Tapi kalau kau ada knowledge, kau tak perlukan apa-apa. Tapi knowledge tu terlalu wide dan dalam lah. Misalnya contoh, kau kata perlukan pisau, tapi banyak je teritip tajam kat tepi paya tu. Kalau kata lokasi kita kat tepi paya, banyak je batu-batu yang tajam. Dan banyak juga batu yang boleh ditajamkan. So apa guna pisau? Benda yang kita bawa daripada luar ni untuk memudahkan. Dia yang jadi susah tu sebab kita tak ada ilmu. Jadi kalau kata tali, boleh buat tali mah daripada kulit kayu. Tapi lah kalau Badik, kalau diberikanlah peluang untuk Badik kan, adakah Badik nak join ke survival camping ni? Aku macam aku cakap, benda tu nampak seronok in a way. Tapi memang aku dah decide beberapa tahun lepas aku cuma buat benda yang aku minat je, which is hiking. Kalau benda tak involve dengan hiking, aku kurang. Walaupun program macam camping santai-santai kan, family camping macam kita pergi baru ni. Betul. Kalau kau tanya aku, ya seronok lah dapat spend time dengan anak apa semua. Tapi kalau kau tanya pure nafsu aku masih hiking. Tapi benda tu aku cakap bukannya nak menegakkan benar bahasa ke apa. Minat masing-masing lah. Minat masing-masing. Dan kalau diberi pilihan sama ada hiking atau survival camping, sorry lah, aku memang hiking saja. Memang hiking nombor 1. Tapi kalau kata diberi pilihan untuk join program survival camping pun tak ada masalah. Sebab aku pun pernah juga pergi saja-saja nak try kursus survival yang dianjurkan oleh time tu Anjura Pendekar Rimba. Ada tak aku, Lokman dengan adik ipar aku, kita orang join. Seronok, best. Sebab dapat ilmu baru dekat situ lah. Diterangkan dan diberi simulasi. Okay, pokok macam ni boleh makan. Member pun terus kap sampai dia. Kalau kita orang awam kita akan fikir apa? Walaupun kita pergi kursus ni cakap tak beracun ni pokok ni kan. Tapi dia orang dah macam again sebab ilmu dah penuh di dada.
memanglah ilmu pun dia ada. Salah seorang dia tu macam contoh berada peringkat rimba tu. Dalam kepala kau GGK Komando terror kan. Dalam kepala kau GGK Komando survival terror kan. Dia jurulatih GGK Komando untuk kau survival. Kau agak dia terror tak terror? Power lah. Power lah. Tengok pokok tu sebatu. Tu boleh makan. Yang sebelah tu jangan. Yang atas tu pelik macam mana dekat situ. Pokok daripada jauh. Dia dah kenal. Jauh hari kena manikam. Aduh. Power jadi, ni. Kalau masa pergi course dengan dia tu, khusus ringkas lah. Khusus asal je pun. Aku tahu bagi dia tak mencabar langsung lah. Dia boleh kalau kata perangai dia tak betul, dia boleh layan khusus tu sampai tidur lah kan. Tapi best lah sudut menimba ilmu tu best. Cabaran-cabaran diberikan best. Cuma bukan jiwa ke arah situ. Tapi Badik kan, kalau saya nak pergi boleh ke Badik? Masalah saya satu je, takut belalang Badik. Naya kedai outdoor takut belalang. Korang boleh bagi tips tak macam mana nak elakkan trauma kepada belalang? Sebab seingat saya belalang ni boleh membawa maut. Tak tahulah bagi orang macam mana. Semua benda boleh bawa maut. Betul lah semua benda boleh. Sebabkan belalang tu aku tengok aku menjigat dengan kau, aku lempang kau mati kan. Alright. Belalang punca. Kita sudah menjawab tentang persoalan daripada sudut survival camping. Sekarang kita pergi kepada produk boleh Badik Ataupun Badik nak teruskan dengan soalan? Kita dah beberapa minit, so kita pergi ke produk dulu. Produk. Okey. Okay, again guys, 13 mata memandang. 13 mata memandang, minta tolong untuk tag screen dan share like ini kepada rakan-rakan. Kalau ada benda nak bertanya pasal beg kuning, ini kalilah supaya Mak boleh review barang tersebut. Okey, saya akan memilih item nombor beg nombor 5 kerana saya merasakan ini satu kepentingan ketika camping. Kita tengah simbang pasal camping, kenapa? Sebab pengalaman yang saya camping. Apa benda kau camping? Camping. Terima kasih. Sakarat. Pengalaman saya tu, saya merasakan satu benda yang saya rasa ini kalau malam, kalau tak ada, just bawa satu saja hancur. So, sebab tu saya akan kata lantern merupakan salah satu benda yang paling penting. Adakah Badik setuju dengan apa saya katakan? Cuba Badik terangkan sikit. Komen ya. Saya tak tengok komen saya. Okey, saya jelaskan balik Daripada sudut lantern, kenapa saya kata satu kepentingan? Jikalau kita bawa satu lantern saja pun tak mencukupi. Lantern ni kita nak gunakan untuk tempat campsite, first dalam kemah, mungkin tempat dapur ataupun beza. Satu lampu tak mencukupi untuk menutupi ataupun menerangi semua area. Sebab tu perlunya lampu jenis macam ni. Pertama, dia ada kategori lampu warna kuning semata. Maksimum lumen dia kalau saya tak silap boleh pergi sehingga 200 lumen atau 150 lumen kalau saya tak silap. Ini dia punya kategori lumen. Kategori lampu kuning ada, lampu warna putih pun ada. Jadi menarik, tak perlu risau. Dan satu lagi kategori lah, dia ada lampu putih kuning. Daripada sudut seterusnya ada juga lampu emergency. Dan lastly, paling banyak orang cakap kat saya satu benda saja. Bang, berapa lama dia akan tahan? Jawapan dia satu saja, depends pada lumen yang kita pakai. Saya boleh bagi average dalam boleh tahan sehingga belas jam Adik. Benda ni kalau kita pakai lumen yang rendah. Boleh insya-Allah. Daripada belas jam sehinggalah kepada 8 jam. Insya-Allah. Harap jelas. Itu sedikit sebanyak daripada saya dan dia boleh menjadikan sebagai emergency power bank bahagian sini. Hopefully jelas, nampak USB Type A, USB Type C, ada power indicator dekat sini. Mantap. Ngam soy. Okey, saya lupa nak terangkan. Lantern ni didatangkan dengan dua color, ada satu color putih dan satu lagi color warna hitam. Harap jelas apa yang saya terangkan. Alhamdulillah. Okey. Kita pergi pula kepada podcast. Okey, Izzuddin, Abang Izzuddin tadi duk cakap nak baca komen. Okey, Abang Izzuddin dia macam ni bang abang duk cakap tak baca komen. Daripada kami ni, kami cuba scroll, sebenarnya kami tak jumpa komen abang. Mungkin dekat phone sana kot baru ada. Tapi alhamdulillah Abang Izzuddin dah beritahu Torchlight dia minta review bag nombor 4. Okey, kita review lah sikit. Terima kasih bang. Sorry lah sebab memang tak tahu apa yang abang minta. Okey. Inilah Tiki LE flashlight. Masuk sekarang rasa macam lain lah. Okay, teruskan tap screen guys. Untuk review barang, kita bagi masa main untuk bersembang secara ringkas 2 minit sebelum kita sambung kepada podcast kita. Sembang-sembang berkaitan dengan camping. Okey. Sambil-sambil main review, jangan lupa tap screen. Let's go. Mantap. Ini dia Tiki
flashlight. Inilah lebih kepada kitchen punya kategori. Benda yang menarik, pertama, pernah menang award kapuk daripada sudut design tahun 2021. Harap nampak dengan jelas, insyaAllah. Max lumen hingga 300 lumen. Paling penting, saiz kecil, berat hanya sekitar 10 gram. Boleh pergi sejauh 71 meter. IP rate hujan renjis-renjis, hujan lebat, hujan salji pun tak ada masalah. Atas dasar ada perlindungan sekeliling. USB Type-C charging, serta paling penting 1 meter impact resistant. Inilah bentuknya. Berat hanya sekitar 10 gram sahaja. Max, ini kategori main lampu dia. Boleh pergi sehingga 300 lumen sekali tembak. Itu dia 300 lumen. Minta maaf adik, kalau silau ke apa, itu dah 300 lumen. Boleh adjust daripada 1 lumen, just double tap. Sekejap. Double tap, ini kategori lumen yang rendah. Upkan dan upkan lagi sampailah 300 lumen. Jelas bang Sudut seterusnya, menariknya, untuk kategori lampu tiki ni, triple tap 123 akan keluar 500 UV. Ini lampu UV. Yang ni best. Ini cukup terang, 22 lumen saja. Boleh bertahan sehingga tak siap saya 2 jam ke 1 jam setengah benda ni. Dan lastly, red flashing sehingga 20 jam je kalau saya tak silap. Jelas ke? Harap jelas Abang Izzuddin. Ini sedikit sebanyak. Paling penting ialah waterproof. Nak jadikan sebagai kitchen, kunci kereta ke apa, semua boleh. Alright, itu sahaja adik. Okay, itu saja. Abang Izzuddin, kalau ada apa-apa soalan pasal lampu tersebut, boleh roja-roja bang Again, Abang Izzuddin minta maaf banyak. Awak minta review lampu, kita duk cari apa benda. Abang Izzuddin, kita ni komen tak jumpa pun. Cari sini tak jumpa, cari sana tak jumpa. Mungkin abang beritahu awal dan komen tu tak timbul kat kami lah. Again, lagi sekali bang, minta maaf. Sama-sama bang. Harap berpuas hatilah dengan review tersebut. Sup bro. Sekarang habislah masa 2 minit untuk review barang. Kita kembali kepada 15 minit bersembang pasal camping dunia. Alright. Tadi kita dah sembang pasal survival punya camping dan minimalis punya camping. Tetapi sekarang Badik boleh share tak macam mana pula daripada segi glamping ataupun lebih dikenali sebagai glamorous camping. Sebab ini term paling banyak kat Malaysia, saya boleh katakan lah. Boleh Badik share sikit tak? Satu soalan, bang, firewood yang besar tu tak ada ke? Firewood ni aku rasa dia tanya yang chang tu ke apa? Tak. Oh, Swedish torch. Tak tahu lah bang kat bawah. Biasanya barang tu tak putus lah. Ada pun tak banyak lah seingat saya. Biasanya barang tu tak adalah sampai putus. Jadi tak boleh nak confirm kan bang. Kalau abang berminat, inbox kita orang bang nanti baru kita orang boleh minta check kan. Betul. Sebab sekarang nak check dengan live lagi memang tak dan lah. Okay. Glamorous camping. Okay, sekejap. Sebelum Badik start, boleh saya minum air kena dulu. Tak apa, kau cerita lah. Kau minum, aku cerita terus. Okay, glamorous camping. Sambil-sambil aku cakap, tap screen guys. Dan juga kalau boleh share lah. Sharekan live aku ni dekat mana-mana kawan-kawan korang, 5 ke 10 orang. Lagi ramai orang share, lebih besar peluang untuk orang sama-sama bersembang dan juga untuk mengetahui ilmu lah. Ilmu baru lah. Alright. Sebelum tu, kita berada pada 7.6K. Tap like mencari kepada 8K like. Minta tolong geng, tap screen sekali. Oh, kau 7.6 dekat aku 6.2. Pelik tak? Pun aku lembab lah. Anyways, okay, glamorous camping. Glamorous camping ni, dia kalau bahasa sekarang lah yang aku boleh relate kan, glamorous camping ni dia ke arah nakkan suasana. Suasana dia suasana outdoor, tidak terlalu macam mana? Tidak terlalu tersedia lah kononnya. Tapi glamorous camping ni biasanya datang kadang-kadang sekarang ni toilet dekat dalam pun dah ada. Dalam tempat dalam kemah tu dah siap ada toilet. Dalam kemah tidur ada aircon. Tapi dia cuma nak rasa daripada tidur berdindingkan kayu atau batu, dia nak tidur berdindingkan canvas. Itu glamorous camping tahap tinggi lah. Dia betul-betul glamour lah. Share sikit Badik, kat mana tempat tu? Ada banyak kawasan glamping ni. Dan antara yang dekat di hati, yang paling tinggi adalah Gopeng Glamping Park. Itu sebab tu tempat member. Dan dia antara yang terawal buat konsep glamping. Kalau bukan di Malaysia, at least dalam pengetahuan aku, dia antara yang terawal lah. Dan masa dia bawakan konsep Gopeng Glamping Park bawakan konsep glamorous camping ni pun, masing-masing macam, oh, market ni dah sampai Malaysia ke? Dan masa tu orang pun macam tak faham lagi nak check in apa. Panas ni. Ni camping.
Tapi glamorous sebab ada facility, ada toilet, ada... Saya ada setengah sehingga saya tengok, minta maaf saya mencelah Badik Ada siapa ada bathtub? Ada bathtub. Bathtub. Pun ada juga. Kalau tahap glamorous camping yang tinggi-tinggi tu sampai ada bathtub dalam toilet, kan? Dan ada yang geng-geng camping ni apa benda camping macam ni. Dia masing-masing lah bro kan. Kalau semua benda fikiran kita sama, aku akan nampak bini kau lawa, kau nampak bini aku lawa. Itu masalahnya bagi aku tengok muka bini kau haprak lah. Sama juga kau tengok muka bini aku haprak. Sebab taste tu kita tak sama. Jadi bila aku maaf, bila setiap kali orang petikai macam buat apa macam ni, kalau semua orang taste sama, aku steam gila tengok bini kau. Marah pula kau. Habis kau tak steam tengok bini kau. Tak steam aku nak beritahu bini kau ni, laki kau main perempuan lain. Contoh kan. Gitulah contohnya. Itulah contoh. Korang jangan pula salah. Salah cuma aku ni biasalah kadang-kadang aku bagi contoh, memang contoh aku hardcore sikit. Betul. Kan? Jadi, sebab minta maaf saya celah sekali lagi. Saya macam tak sedap pula Badik dengan cakap kan. Tak. Jadi jangan salah faham, kadang minat orang setiap orang berbeza-beza. Ya. Kalau tiba-tiba macam kau bash orang tu atas dasar kenapa benda lah camping macam ni. Tak outdoor lah. So korang kena rasa juga saja. Definisi outdoor kau lain lah. Kan? Dan macam kita pula kembali kepada glamorous camping, selain daripada facilities yang lengkap, dia bagi hiburan. Contoh glamorous camping, dia ada fire pit, dia ada tempat untuk barbecue yang official. Dia ada contoh macam Gopeng Camping Park, setiap malam dia ada buat fire show untuk guest dia, untuk orang tengok fire show. So dia jadi macam hotel punya version lah. Hotelnya version tapi outdoor. Dan aktiviti banyak melibatkan outdoor. Bermain basikal di keliling kampung, ada disediakan basikal terus package. Faham? Itu glamorous camping lah. So adakah glamorous camping ni bukan camping? Masih juga bagi aku. Sebab kau keluar daripada zon selesa. Bagi aku bilik hotel tu selesa, glamping ni tak cukup selesa macam ke bilik hotel. Macam mana glamorous camping provide pun, tetap tent tu lapisan dia adalah canvas. Dan ada juga yang tempat-tempat glamping ni dia gunakan bumbung untuk tutup bahagian canvas itu. Bila dia bumbungkan je, automatik tak jadi. Suasana tak naik. Faham? Sebab orang nak masuk camping tu dia macam kemah. Dalam kemah duduk. Duduk dalam kemah. Tapi jujur saya kata pengalaman duduk dalam kemah, baru saya tahu kenapa orang perlukan kipas sebenarnya. Itu tengok. Sebab dekat situ contoh macam Mail baru-baru ni dia pergi camping dengan kita orang. Mail tak pernah camping yang camping. So kami pergi camping 3 hari 2 malam. Mail duduk dalam shelter ni lah. So dalam shelter, kenapa shelter tu perlu tinggi? Sebab dia nak ruang yang besar. Kita panggil ruang udara yang besar supaya lebih selesa. Dan kenapa perlukan kipas sampai rasa berkuap? Kalau kau ingat, kau cuba tengok kemah Eddie dengan kemah Topeng. Atas kemah ada fly sheet. Betul. Kenapa ada fly sheet? Sebab bila ada fly sheet, panas tu kena kat level fly sheet dulu. Lepas tu bahang yang keluar akan ditapis oleh kemah. Sebab tu dalam kemah akan rasa redup. Kau tak boleh pandang pasang fly sheet tu, dia tidak, ini bagi ilmu lah. Pasang fly sheet, dia tidak mati kepada hujan saja. Dia tidak mati kepada bayang-bayang, maksudnya matahari lah. Sheet, tak. Dia ada juga konsep regulation, thermoregulation, maksudnya pengurusan haba. Fly sheet jika terlalu tinggi, dia sama macam kemah. Kemah tinggi, kau selesa. Jadi kalau fly sheet tu kat atas tinggi, kau akan makin selesa. Sebab apa? Kau redup. Betul. Redup dan bahang yang terkumpul dia lepas redupan itu jauh. Jadi kat dalam kemah memang rasa mantap Pak Abu. Sejuk je. Tapi kena lah macam kemah kau, badan korang kemah sama hitam. Kenapa kau punya bahang macam nak gila? Si Ryan boleh tidur dalam kemah, relax je, buka kipas halus je. Kau buka tala sampai 2 pun sakit kepala panas. Sebab kau tak ada fly sheet. Dan kemah juga kau dah tinggi, tapi korang pasang dinding keliling lah sebab takut hujan apa semua kan. Ini adalah shelter bro. Shelter tujuan dia pada time biasa dibuka pintu-pintunya supaya angin boleh masuk dan keluar dengan laju. Kau sekadar berteduh. Macam silap saya tak buka lah pintu dia. Korang tak buka lah. Tapi macam aku nak tegur, aku ingatkan kau memang suka tidur panas-panas, lantak koma lah. Aku okey je. Lain macam kan. Okey, jelas. Terima kasih banyak Badik tentang daripada sudut. Baru saya faham tentang kemah tu. Okey, sudut seterusnya, glamping. Ada lagi Badik nak bertanyakan tentang glamping? Okey, bahagian glamping yang lain.
lebih kurang kalau diringkaskan dah tak adalah, sebab biasanya kita nak bagi tahu fasiliti dia lebih, tapi dia masih dibuat dalam outdoor, dan biasanya ada aktiviti-aktiviti dan lebih cantik. Dan kalau tanya glamping mana yang personally dekat di hati, yang pertama adalah Gopeng Glamping Park, sebab itu merupakan glamping pertama aku. Dan yang kedua adalah Himalaya Camp, pun masih di Gopeng juga. Itu pun sebab fasiliti dia ada lebih sikit. Gopeng kat mana? Dekat Perak. Oh, Perak dengan Selangor. Dah jauh. Jauh-jauh. Tapi bukan kat Selangor ada Perak juga ke? Ada? Ada, seingat saya ada. Tak ingat lah. Ada nama Jalan Perak. Jalan Perak mungkin ada kot. So berarti sudut untuk orang yang baru nak start glamping ni tak perlukan skill ataupun knowledge sangat lah sebenarnya kalau ikutkan. Sebab memang dah tersedia banyak benda, yang penting pulus. Yang penting pulus. Tapi mindset lah. uh Pulus boleh cari, mindset tu susah. Mindset. Maksudnya mindset, bila kau pergi camping, tak kisah daripada glamping ataupun kepada survival camping, pertama adalah mindset. Sebab apa? Kau akan dicabar di luar zon selesa, di mana kau dah biasa dapat apa yang kau mahu, dan kau dah lupa apa nikmat barang yang kau perlu. Mahu, kau nak makan chicken chop, kau nak makan fish and chip, kau nak makan jemput-jemput, tapi apa yang kau perlukan adalah makanan, yang kau mahukan adalah menu. Betul. Dia kalau untuk simulasi lah, mungkin bagi orang biasa tak nampak benda ni macam ni aku tengok, ataupun memang aku gila, aku seorang je nampak cara macam ni. Sekadar untuk simulasi adalah bulan puasa, time buka puasa. Maksudnya nak masuk aku mindset tu, kau perlu bersedia ke arah macam tu. Jadi contoh bulan puasa Mail, contoh macam kau order pukul 5 petang, kau dah duduk kat kedai tu, azan, makanan kau tak sampai lagi. Mengamuk tak? Mengamuk, marah. Time tu rasa macam mana makan aku ni. Jadi itu panggil mindset. Maksudnya kau dah di luar comfort zone, iaitu comfort zone kau makanan order dapat. Tapi keperluan kau, itu kemahuan kau. Kemahuan kau mahu makanan datang awal. Tapi keperluan kau, buka puasa apa yang kau perlu? Sekadar setekuk air dengan makan sebiji kurma pun dah boleh. Tak pernah lagi lah aku dengar Rasulullah buka puasa siakap tinggi lah, mi goreng sup ke apa benda lebih-lebih kan. Allah belum lagi lah. Tak faham tak? Faham. Tapi manalah tahu kan, kalau kita tiba-tiba kan, saya tak tahu, Allah terfikir kalau Rasulullah dapat merasa siakat 3 rasa, mesti Rasulullah kata sedap. Memanglah. Tapi tak, maksudnya yang kau perlukan adalah sebiji kurma. Yang kau marahkan benda yang kau mahukan tak dapat. Betul? Jadi ke arah camping, dia ke arah mindset yang kau tahu nak beza apa yang kau perlu dan apa yang kau mahu. Dan kalau kau tak dapat apa yang kau mahu, kau jangan bising. Work your way. Faham. Sepatutnya kalau kita cerita bulan puasa, kalau kau dah tahu bulan puasa kau adalah orang ke-40,000 fikir pada pukul 5 petang nak buka luar. Percaya tak? Bulan puasa selalu macam tu. Betul. Miak buka dah mana. Itu biasa, betul. Kan? Sedangkan tak pernah pula aku tengok di bulan puasa ni adalah dekat buku-buku ke kitab-kitab mana, okey kita kena fokus kepada buka puasa, makan perlu besar, enak dan tepat. Belum lagi. Tak pernah lagi lah. Tak tahulah mungkin. Sebab semua benda tu kita yang plan sendiri. Mungkin tarekat kau lain, mungkin tarekat aku lain. Betul kan? Tinggi sangat tu. Kan? Alright. Itu jadi daripada kalau tu. macam camping pun macam tu juga. Kita pergi dalam keadaan kita, tapi janganlah pergi terus survival. Mati kau. Jadi kau start macam glamping dulu. Okey, glamping aku selesa ke tak? Okey, aku dah biasa macam panas-panas sikit. You sikit. Okay lah. Apa ni ada cacing-cacing ni, ya Allah. Dengar macam gelis, tapi kau sendiri macam terkejut kalau tengok mentadak ke apa benda kan. Yalah, saya takut lah kalau faham tak? Kau tengok lipah pun kau takut. Jadi kau orang jangan cakap orang kat luar tu, kalau dia ni tak ada, babe, secara realitinya ramai orang Malaysia ni takut dengan lipas. Ramai orang Malaysia ni takut dengan belalang. Ramai. Adik-adik aku sendiri, ramai orang Malaysia ni takut dengan cacing. Betul. Ini aku bagi benda yang tak berbisa dan bahaya tau. Aku tak nak cakap angsa yang boleh sudu. Alamak. Aku tak nak cakap ular yang boleh matuk. Aku tak nak cakap harimau. Adanya banyak lagi benda yang lebih mengerikan, tapi orang takut benda asas ni. Jadi
bagi aku bagusnya kewujudan glamping ni pula untuk disimpulkan kenapa aku suka ada glamping ni. Sebab macam bini aku sendiri, man. Bini aku, kami berkahwin ni bukannya macam mana, kenal-kenal kat luar bercinta outdoor ke tak. Family ni lah, family kenalkan, gua tengok awet cun, gua sabar kan. Kita tak ada fikir banyak Macam kan. Family arrangement lah kiranya. Jadi bini aku ni memang tak suka outdoor, malah tak suka sukan pun. Dengan kewujudan glamping lah. Okay, mula bawa pergi glamping dulu. Okay, lepas tu trip depan ni kita tak beritahu dia, kita pergi tempat yang hardcore sikit. Try sampai tahap dia macam, oh dia tak boleh lebih. Okay, itulah tahap dia. Dia kalau aku nak bawa orang rumah aku pergi camping, macam mana aku pergi camping dengan kau tu lah. So kita kita belajar daripada segi persiapan dan mental akan datang macam mana. Apa yang kurang, mana yang kurang. Kalau dulu orang rumah aku, kalau boleh camping sebelah nak ada toilet. Saya pun kalau boleh fikir macam tu Betul. Sebab saya rasa dah start macam jauh lah, terasa macam nak pergi tandas ni. Kenapa tandas tu jauh jadi masalah? Kalau ada orang macam aku lah, kenapa tandas yang jauh jadi masalah? Sebab anak-anak pertama. Sebab anak-anak. Tak. Bagi aku tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Tapi kenapa pada kau yang aku ada 2 orang anak kecil yang tak ada otak tu, bagi aku tandas jauh. Tu jalan lah. Bagi saya masalah time tu satu. Kawasan dia hujan, dia boleh lecak sikit. Lecak jadi masalah. Sebab lecak kalau kena kan semayang tak sah kan. Yelah, kita tak tahu tanah tu apa pula unsur dia gitu. kan. Campur. Mana ada lecak jalan je lah. Tak pernah lah dengar orang mati jalan kena jalan lecak mati. Tak adalah. Itu yang kita cakap. Apa yang kau perlu, apa yang kau mahu. Kau perlukan tandas. Kau mahu bersih. Masuk bersih tu bersih pada otak kau, bukan bersih pada sudut agama. Betul? Lecak tu najis ke tak? Lecak tu kan. Katalah aku semayang kan, lecak sebomban kat muka, batal semayang. Tak. So apa masalah lecak tu dengan hidup kau? Sebab tak bersih tu lah, dapat kotor. Bersih tak bersih pada kepala kau. Ya, betul. Tak rasa kemas. Alright. Kita pergi kepada sesi soalan. Terima kasih. Kita dah berada pada 9.5k like. Mencari 10k. Kita pergi soalan pula. Ada soalan daripada, kita pergi soalan dulu. Dekat mana soalan yang saya dah tak pasti. Okey, aku dah jumpa soalan. Daripada Pablo, saya nak tanya pendapat, pisau ni perlu ada atau tak untuk camping? Dan juga komen yang kedua, Grill at 9 Kebun Baru, Igloo Yeti, mana lagi bagus bos? Okey, Abang Pablo kejap. So, jawapan untuk Abang Pablo dia panjang sikit. Okey, Mai, time ni kau nak minum, kau minum dulu. Okey, mantap. Grill at 9 Kebun Baru, saya jawab soalan ni dulu. Ada lagi tak bang? Dari sudut jenama bang, dari terms bagus atau tidak tu, kalau nak dimudahkan, kita kena cakap apple to apple lah. Igloo 45 liter, Yeti 45 liter. Buat masa ni, kalau ikut review di luar, Yeti lebih baik. Yeti? Cooler box jenama Yeti lebih baik. Walau bagaimanapun, harga untuk Yeti berbanding Igloo, contoh Igloo kalau 400 untuk 45 liter, Yeti mungkin pergi 800 untuk 45 liter. Saiz yang sama, harga double. Dari sudut function, dia tidak pergi jauh. Maksudnya, engkau beli kancil harga, contoh bang kita bagi contoh bodoh lah. Beli kancil harga RM4,000, boleh tekan 100 km sejam. Boleh. Kancil boleh 100 kilo. 100. Boleh. Boleh naik meter 100 kilo kan. Kau beli BMW, ambil lah apa-apa BMW biasa je lah. Nak pergi 200 km sejam, boleh. Tapi harga dah RM200,000 lebih. Betul. Kau nak pergi 300 km sejam, kau kena beli Ferrari. Baru boleh pergi 300 km sejam. Kau nak pergi 400 km sejam, kau kena ambil Bugatti. Bugatti Veyron ke kan. Bugatti Veyron limited edition ni kan. Baru pergi 400 km sejam. Tapi ni yang aku nak tunjuk bang. 100 km sejam, 200 km sejam, 300 km sejam, 400 km sejam. Kau letakkan harga kat belah atas, tak sampai RM10,000. Aku rasa RM5,000 je kancil. Boleh 100. Tapi BM kau nak naik 200, 100 kilo nak pergi 200 kilo, kau kena pergi tambah dalam RM200,000. Daripada 200 kilo kau nak pergi 300 kilo, kau kena tambah mungkin 1 juta. Daripada 300 kilo kau nak pergi ke 400 kilo, boleh jadi 6 juta.
Daripada harga 5,000 ke 6 juta, pilihan di tangan anda. Kalau anda memang mencari yang terbaik, belilah Bugatti. Tak ada masalah. Bayarlah 6 juta if you got the means. Tapi kalau alamak, bajet tak ada. Okey, kita kena bergerak mengikut bajet. Jangan kita terus fikir, okey bang, yang ni mana lebih baik? Kalau your budget is quite unlimited, boleh. Tapi kalau budget tu limited, kita akan sedar diri macam, okey, bang, saya nak cari cooler box, harga dia maksimum 2,000. Tapi saya nak yang terbaik, kapasiti macam ni. Baru kita boleh padankan. Pendapat saya macam tu bang. Okey. Tapi overall, untuk menjawab soalan tadi, Yeti dengan Igloo, personally terasa Yeti lebih baik sebab ada satu kes terbakar. Yeti punya cooler box terbakar, hancur, tapi dalam masih okey. Ada. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, kenapa abang ni tanya? Sebab Igloo merupakan cooler box nombor 1 di US. Betul, paling banyak orang pakai. Paling banyak orang pakai di US adalah Igloo. Yeti adalah jenama yang lebih baru dengan reka bentuk yang jauh lebih moden dan baik. Yeti ni dia upgrade version lah, kita boleh kata. Molek lah sikit. Dan aku memang pernah tengok dah function, contoh Igloo versus Stanley pun bang. Stanley lebih baik. Macam tu. Tapi harga double. Faham. Kau boleh tengok Igloo yang harga 4,500, Stanley 4,500. Stanley 4,500 besar ni. Ui. Tapi Igloo sistem punya, Stanley, kalau kata air dia tu, dia punya jug dia tu, ada geng buat isi ais penuh-penuh, ais hancur untuk buat air, minum air kat campsite kan. 3 hari 2 malam minum ais. Wow. Tapi harga 700. Itulah terasa Kapasiti dalam 2 liter ke 5 liter. Tak Kecil, besar, tak kecil. besar. Tapi 3 hari 2 malam. Jap. Kalau tak silap aku bukan 3 hari, 4 hari 3 malam boleh minum ais. lama Tapi pilihan di tangan anda lah. Yelah, Maksudnya berbalik atau tidak, if you got the means, go all out, no problem. Your money. Tak ada hukum pun. Not my money. Not my money. Jangan pakai duit saya bang. Saya tinggal RM14 dalam bank. Your money, you got the means, ada rezeki nak pakai. That's your journey, not mine. Okey, itu sikit semangat daripada segi Igloo tapi ada satu lagi, Pablo. Pablo pula. Pisau ni perlu ada atau tak untuk camping? Okey Pablo, kalau dirumuskan, diringkaskan, aku akan cakap pisau ni adalah antara elemen wajib. Dan dia wajib dia nombor 3. Nombor 1 yang wajib lampu. Nombor 2 yang wajib whistle. Yang ketiga wajib adalah benda tajam. Yang ini pisau lah. Contohnya pisau lah, benda tajam, benda yang boleh memotong, cutting tools. Kalau aku boleh letakkan hukum wajib, dia adalah wajib yang ketiga. Nak cerita wajibnya dia. Sebab bukan saja digunakan untuk utility dalam hutan, tetapi pada masa sama digunakan untuk pelbagai kerja lah, macam-macam. Ni bukan wajib mak asli Wajah. Wajib Okey, asli lagi. kita pada Soalan. 9.6k. Dah 10.6k dah tadi. 10.6k. Aku hilang 10k. Okey, 10 viewer, 11 viewer mencari 11k. Let's go. Mantap. 11k like. Tap screen. Kita nak teruskan dengan soalan ke ataupun sesi pengenalan barang sekejap? Okey, kita kena pergi kat kenal barang. Okey. Mantap. Jom kita try pergi pengenalan barang. Kita akan pilih barang, iaitu item seterusnya. Ini dia Hero Clip daripada Hero Gear 8. Saya akan pinkan, ping masuk. Yang korang perasan kat sini ada 3 color. First color blue, forest green dan hot rod red. This is the color dan size dia medium. Kalau orang tanya kat saya adakah benda ni perlu, saya boleh kata satu benda saja. Why not adakan benda ni just sebagai contoh. Sebab saya terpandang dekat satu grup adik iaitu EDC punya grup. Banyak orang pakai benda ni atas dasar contoh. Saya kalau melepak lah dengan adik, pergilah mana-mana kan, saya bawa je benda ni. Klipkan mana-mana bag saya pakai. Meja penuh tengah melepak, tak ada ruang nak letak bag. Kerusi pun tinggal sikit. Gantungkan bag ni benda ni, and then letak, cangkuk kat atas meja. Contoh anggap saja ni meja saya cangkuk. Berat benda ni boleh menampung sehingga 27 kg. Menarik kan? Bukan sekadar boleh gunakan sebagai benda tu. Nak gantung basikal boleh, wetsuit boleh gantung, water filter, duffel. Tetapi hakikatnya banyak lagi fungsi dia. Nak cerita detail sangat,
Saya pun tak erti sangat benda ni, tetapi fungsibility atau functionality dia memang sangat bagus kerana dia boleh pusing 360 darjah bahagian sini. Nampak? Paling penting 27 kg. Sebab saya ada pernah tertengok ada orang angkat budak pakai benda ni. Ni contoh. Badik ada sikit sebanyak nak tanya pasal nak cakap tentang HeroClip ni ke Badik? Dan aku sendiri pun merupakan pengguna HeroClip juga. Daripada beg laptop. Jadi macam mana cakap, bila kata kita melepak-lepak minum, laptop tu tak ada tempat beg tu nak letak, pusingkan HeroClip tu sangkut dekat tepi meja. Settle. Itu fungsi saya nampak lah. Kadang ada time di kala orang kata apa, meja tengah penuh kan. Dengan makan, minum lagi semua. Senang lah nak disangkut sana sini sebab dia kuat. Kan? Kuat, confident. Betul. Okey, itu sedikit sebanyak daripada saya. Sekarang saya nak bertanya, kalau korang ada soalan ke? Jikalau tak ada soalan, saya akan teruskan dengan sesi soalan saya. Okey. Dan masa dah ramai. Okey, jom kita pergi kepada soalan seterusnya balik. So sekarang pukul 1.56, kita akan akhiri podcast kita pada jam 2.30 petang, betul? Betul, 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam 2.30 petang. Kau 2 jam setengah. Terus pelik pula kan. Okey, soalan seterusnya Badik. Badik, kita sebenarnya jarang dengar daripada sudut camping, cabin campsite ataupun National and State Park cabin park. Adakah dekat Malaysia ni ada ataupun tidak? Mesti Badik dah ni dah start naik uban dah dengan soalan ni. So cabin campsite ni setahu aku camping dalam cabin kan? Ya, betul. Tapi kau ada campurkan tadi ayat yang penting, state park. State park. Okey, benda yang kau cakap ni setahu aku yang betul-betul wujud setepat-tepatnya dengan apa yang kau cakap bukan di Malaysia tapi di US. Oh, dekat US. Malaysia ni kalau dekat Malaysia ada hanya di, kalau tak silap aku, Gunung Mulu. Gunung Mulu Sarawak. Sarawak ya. Sarawak. Kalau tak silap aku. Jadi kabin ni maksudnya kita akan tidur dan hidup di dalam kabin, di mana bentuk kabin ni sangat-sangat minimalis, sangat-sangat simple. Frame biasanya dia perbuat daripada kayu dengan dinding, atap dia dikawinkan terus. Kabin kan? Dikawinkan terus untuk jadi atap dengan dinding gunakan zinc ataupun asbestos. Dulu asbestos lah, sekarang lama tak nampak asbestos. Ianya dibuat untuk memudahkan traveller. Traveller untuk check in lah, so called check in dekat campsite macam tu. So dekat Malaysia kenapa benda ni tak meluas? Sebab sistem kabin ni dia kalah dengan humidity. Humidity ialah kelembapan udara. Kita yang dekat bandar ni, kita tak rasa kita humid sangat. Kita rasa macam mungkin biasa-biasa ke macam tu lah. Apakan daya, kalau dalam hutan tu semuanya main, sangat lembab. Di mana, contohlah pengalaman aku kalau setiap kali bawa Mak Saleh kan, Mak Saleh yang especially pure daripada contoh Denmark, baru fly Malaysia, baru 2 hari terus join trip kan. Diorang berpeluh, kesian tengok. Macam kau penat sangat ke apa kan. Macam kita, bagi kita peluh adalah penat. Tapi diorang macam, apa, jantung aku okey tapi humidity korang memang tak boleh handle lah. Boleh rasa macam nak dehydrate. Padahal kita biasa je. Kita biasa je. Sebab tu juga bila kita di negara diorang, kalau ada nak di reflect kan, diorang biasa je. Kita dah siap berjaket-jaket, bibir bukan main pecah lagi. Sebab kita dah biasa dengan humidity macam ni. Diorang dah biasa dengan kering kat sana. Jadi again kembali kepada humidity tu. So kemah-kemah ni selalu kalah kepada humidity. Yang pertama, kayu-kayu reput kalau kena pakai kayu biasa. Kayu ni main kalau nak tahan kena kayu belian. Kalau aku tak silap lah, macam kayu jenis belian kan. Dengar macam belilah kayu belian. Kau bayar lah kalau boleh. Kayu belian ni macam mana? Dia jenis hardwood yang mahal. Kayu tu mahal. Tapi kenapa kayu tu mahal? Sebab kayu tu adalah kayu natural. Adakah dia boleh dikaitkan sebagai kayu jati ataupun tidak? Sepupu sepapak dia lah. Dia bukan kayu jati. Dia belian. Oh, first time dengan kayu belian saya. Kayu belian dia agak tahan dan dia agak robust. Jadi material mahal satu. Yang kedua, antara sebab mudah kalahnya konsep cabin camp ni adalah ulau.
Okey, saya faham. Pada zaman aku sekolah dulu, ni cabin camp ni bersepah je kat keluar kan. Dan jadi tak terkejut. Kalau kata camping kat situ 3 hari ke 4 hari ke, 1 hari mesti ada menjadi ular. Ular tu dah tengah lepak kat bawah zinc. Oh, sebab memang jadi tempat lembab tu tempat dia orang Dia satu, udara kita lembab. Yang kedua, sebab cabin camp ni dia tidak tutup 100%. Okey. Dia punya ventilation, sistem pengudaraan dia memang berlubang sana berlubang sini. Dan pada lubang yang sama ular boleh masuk. Kenapa ular masuk? Sebab ular berteduh. Ular anggap kabin tu macam gua lah lebih kurang. Jadi tu yang membawa kepada kurangnya kemajuan. Dan yang ketiga, kenapa benda ni bagus tau. Sebab apa? Satu solid structure bila kita buat, kita akan mengurangkan impact penggunaan daripada pendaki khususnya lah kalau kat gunung. Maksudnya dekat campsite buat 10 kabin. Siapa sampai awal, mana-mana kabin dia punya. Tapi Badik, saya setuju. Badik, saya tanya. Pemikiran Badik ni saya rasa macam, kalaulah dia buat macam ni, dia akan mengurangkan orang untuk bina sampah pun akan terurus. Yalah. Sebab banyak dia benda terurus. memudahkan perjalanan. Walau bagaimanapun, idea ni mungkin tidak dibuat. Sebab kalau aku fikirlah logik dia, okey, ular tak ada masalah. So masuk kau relax tengok pasang jaring ke apa benda tu semua boleh settle. Yang paling tak boleh settle kat hutan kita ni, especially Semenanjung, gajah. Gajah ni dia ada sifat macam mana tau kan? Dia kuat. So kalau dia gatal, dia garu je buntut dia kat mana-mana. Alamak. Dan depan mata juga, bukan depan mata lah, antara saksi hidup time aku kerja dulu. Nak istilah ni, gajah ni punya kuat, dia garu buntut pokok sawit boleh tumbang. Tak susah. Istilah garu buntut dia macam gesek tok tumbang dia jalan depan. Sedangkan kalau ikut bagi siapa yang tak tahu dengan sawit ni sampai time dia akan kena bunuh lah. Dibunuh lah, dipotong lah. Ditolak jatuh dan dipotong-potong. Nak tolak jatuh potong-potong tu bukannya pakai lori 1 tan tu. Bosor tu binatang JCB Kobe tu. Bosor. Kuat, berat untuk tolak. Tapi kau tengok dia tolak sawit tu pun Dia macam sangkut-sangkut kan. Sangkut-sangkut. Maksudnya memang kuat lah. Dia tapi berarti akar dah cengkam kau. Kembali kepada gajah, senggol. Roboh. Memang Badik pernah nampak depan mata Sebab kita kebun ada kebun-kebun belah dalam kan. Jadi antara sebab logik lah kenapa kabin tu tak dibuat, mungkin sebab gajah. Tapi betul memang Badik kata, logically kalau kita fikir, gajah mungkin tak lalu kot dekat altitude yang dah start dia berketinggian. Ada. Ada ni. Gajah wujud sampai puncak Ulu Sepat G7, 7 gunung tertinggi di Malaysia. Adi sos kalau ada boleh confirmkan Adi, betul ke tak puncak Ulu Sepat, puncak Camah. Puncak Camah boleh ada gajah, puncak Ulu Sepat pun kan. Tak tahulah kalau Adi sos ada dalam ni, minta dia confirmkan gajah ada tak sampai kat puncak. Sampai. Sebab ketinggian dia sampai 2000 jika saya tak silap. Apa masalah dengan gajah? Gajah bukan EMS pun. Ya, maybe kalau dia macam. Jadi ada antara jadi gunung ni man, kenapa boleh ada binatang sebesar itu lalu, disebabkan jadi gunung ni menghubungkan jalan A, B. Destinasi A, destinasi B dihubungkan melalui jadi gunung. Jadi dia akan lalu lah. Okay. Dan jalan tu adalah berdasarkan memori dia turun-temurun. So dia akan keep on using the same road. Melainkan keluar generasi baru yang menggunakan jalan yang berbeza. Oh, sekarang saya faham. Berartinya memang binatang dia ni, dia ada memory sense juga Ada. Sebab kalau saya tak tahu binatang macam mana kategori dia. Maybe dia jalan mengikut track yang dia rasa, okay, ini aku rasa nak jalan lah. Rupanya dia ada memori dia tersendiri. Okay, itu baru saya faham. Okay. Next, ada lagi Badik nak tambahkan tentang kabin National Park, tapi sudut lain yang saya nak tambah boleh Badik. Kebaikan lah yang saya nampak dekat National Park, iaitu tempat bersejarah tu sendiri. Contoh saya boleh ambil dekat bahagian kawasan gunung berapi kawah dekat bahagian US, ingat saya kalau tak silap. Tak silap saya ada kabin dia juga, kabin park dia tersendiri. Jadi kita boleh belajar dekat situ daripada sudut kawasan bersejarah. Contoh tempat gunung berapi, so kita belajar berapa ribu tahun, berapa juta tahun dah tentang sejarah tempat tu sendiri. Kita boleh explore. Itu kebaikannya lah. Kita boleh ajar anak-anak kita. Kalau ada kat Malaysia pun, alhamdulillah benda ni. Bagi saya satu pencerahan yang baik untuk kita.
Itu penambahbaikan sebenarnya. So kalau dari sudut tu dia akan bawa jatuh bawah satu tajuk besar. Satu tajuk besar ni dia panggil trail construction. Jadi bila kita bercerita macam ni, kita akan ke arah mendaki gunung lah, mendaki gunung. So apa, pendaki gunung kira kompleks dan lebih sukar, lebih ekstrim. Jadi dalam trail construction ni memang sebaik-baiknya kita mengambil kira faktor-faktor ilmu. Jadi kita akan ada interpretation board, di mana di papan tersebut kita kongsikan, okey, kat sini macam ni, kat situ macam tu, kenapa dia macam ni dan sebagainya. Dan benda ni pula bila nak dibuat tak boleh dibuat sembrono, kena susun. Jadi benda ni biasanya antara sebab kurang lah, sebab modal lah. Mungkin pengusaha tempatan ataupun kerajaan tidak melihat benda tu sebagai benda yang penting untuk memberikan impak yang besar kepada komuniti. Sebab apa-apa pun pendapatan negara juga kan, kita kena ambil kira juga benda-benda tu. Kalau benda ni boleh menjadikan satu sumbangan negara paling besar, maybe why not kita teruskan benda tu kan. Tapi atas dasar permintaan yang tu, demand daripada orang tu tak adalah ramai, dan penggemar tu tidak mencukupi dengan rakyat Malaysia yang ada kat sini. Kalau ikutkan, permintaan ramai. Ramai ya. Permintaan ramai, yang nak guna pun ramai, tapi kemampuan kewangan tu yang tak ramai. Faham. Orang Malaysia suka je camping, suka je tengok-tengok nature ni, especially lebih-lebih lagi orang yang nak berkeluarga. Tapi duit, sebab kadang-kadang nak check in dekat hutan tu sama mahal dengan check in dekat luar. Daripada aku berlengah bayar 500, baik aku ada aircon 500, contoh. Betul. Logik ni lagi best macam tu lah kalau katakan intern. Tapi kalau memang orang jenis memang nak juga nature tu, bayar je berapa. Cari je. Tak ada masalah kan. Okey. Ada satu komen daripada abang ni bang. Apa ni, Badik boleh baca ke? Okay. Syam siapa ni? Separuh. Syam Separuh. Syam Sparrow, track hiking pun kita guna laluan binatang. Kalau binatang pupus, track smart. Okey. Anyway, betul. Antara teknik merintis gunung adalah mencari track binatang. Sebab binatang ni dia pandai pilih. Satu, bukan nak kata binatang ni pandai pilih jalan, dia dah biasa jalan situ. Jadi dia dah tahu mana jalan lebih baik. Kadang nak keluar tu memang kita boleh tengok ada kesan track, tapi semak dia tu rendah ataupun sederhana rendah. Jadi kita boleh agak lah binatang apa yang lalu lalang kat situ. Dan diorang memang dah pilih jalan yang mudah dan terbaik untuk ke satu-satu destinasi. Dan normal, betul dah jaga, track hiking yang kita guna laluan binatang. Contoh macam tak silap Camar, laluan gajah. Tapi kalau gajah lah muncul saya tiba-tiba, adakah kita perlu panik ataupun kita macam dia takut? Bila gajah timbul ni, lari je. Secara biasanya tak jadi masalah besar. Kena faham. Tu cakap ilmu dia tu. Binatang ni dia akan agresif biasanya bila dia takut. Dia terancam. Dia rasa terancam, jadi dia akan agresif. Jadi macam gajah pun sama. Gajah bukan je jumpa kau dia tahu nak tala kau je, tak. Gajah ni dia penakut. Binatang-binatang buas ni lagi buas, dia lagi penakut, lagi pemalu. Istilah dia memang penakut dan pemalu. Contoh macam harimau kumbang. Harimau kumbang lain sikit. Dia curious. Dia masih dalam golongan kucing kan. Curiosity kills a cat. Apa benda tu? Dia ikut je dia nak tengok lah. Tapi kau dah dengar-dengar dia ikut dengan kuku macam ni. Yelah, kita risau kan. Risau kan. Tapi tak ada sejarah. Hagilah pendaki kena gigit dengan harimau kumbang. Jadi binatang ni biasanya kebanyakan mereka ada deria bau yang baik. Dan dia orang akan auto lari daripada pendaki. Auto menjauhkan diri, bukan lari, menjauhkan diri. Dan binatang ni dia mempunyai penglihatan yang baik, khususnya di waktu malam. Dan biasanya bila dia nampak, majoriti akan membawa diri ke tepi, menjauh. Antara sebab kenapa macam apex predator, contoh macam harimau pun menjauhkan diri, sebab dia tidak register kita sebagai makanan. Tapi saya ada satu soalan. Minta maaf mungkin ada setengah orang mengatakan soalan kau ni bodohnya Mael. Tapi saja nak bertanya. Contoh, saya ada spray berbau pisang.
Okey. Spray minyak wangi bau pisang saya pakai. Spray dah tu badan. Gajah lalu, gajah bau. Pisang. Ini orang. Padahal saya orang. Cuma memakai perfume berbau pisang. Adakah dia merasa macam diri saya ini sebagai makanan? Tak. Tak, mana tahu kan? Soalan ni pelik sikit. Abang review lampu pala. Ada orang tak review. Tak apa, sekejap. Okey, kalau macam tadi Soalan saya tu Mak daripada tu. tak semua binatang bergerak menggunakan deria bau. Dorang gajah menggunakan deria apa? Kalau macam gajah dia masih gunakan diri mata lagi, diri penglihatan. Tapi dia tengok. So that's why kadang-kadang dia ni petua ni dia bertindih-tindih. Dia tengok apa yang kau nak jauhi, apa yang kau nak dekati. Contoh, maaf kata kalau sebagai pemburu sebelum masuk hutan kau nak kena camouflage. Ada orang bagi rose. Roses. Oh, ada bagi rose. Thank you Cik Mat. Terima kasih Cik Mat 91. Terima kasih sangat. Thank you so much. Pemburu dia nak masuk hutan, dia nak camouflage diri dia, dia akan bahasanya macam tanam baju dan pakaian yang dia akan pakai tu dalam rumput kering untuk kurangkan bau manusia. Okey. Untuk kurangkan bau sabun. Bila masuk hutan, mandi tak pakai sabun. Pasal nak hidupkan bau hutan kat kulit ni. Supaya dia macam ini bukan. Jadi akan camouflage. Okey. Jadi kalau kata dalam hutan tu untuk binatang jauhi kau, pakailah yang terang-terang biar dia nampak kau tak camouflage sangat. Tapi kadang-kadang dia ada yang dia tengok bukan warna, yang dia tengok adalah infrared. Dia tengok cahaya, haba. Dan pakailah sabun-sabun luar ni. Wangikan badan, wangi dalam masuk manusia. Sebab kalau tak, bagi kita tak ada bau, tapi bagi binatang okey bau hutan. Dia ni pun binatang pula. Contoh lah. Okey, kita pergi ke review barang. Okey, kita tengok pula. Tadi ada siapa daripada siapa ni Cik Mat. Abang Cik Mat minta review lampu pala. Lampu pala yang mana Abang Cik Mat? Syam Sparrow, saya buat Trans Bintang, track tutup kes pemburu haram. Kami jumpa 38 jerat per pita. Itu Trans Bintang, kena pula jerat yang banyak. Boring lah kerja nak ngalihkan je. Kalau kena manusia mati lah terus. Ada jerat yang kena bayar, ada jerat kena tak ada masalah. Salam bang, saya punya packaging delay kat Gombak dah 5 hari sejak Jumaat hari tu. Alamak, sebab pernah jadi end up dia cakap parcel loss. Kena lagi ke bang? Aduh. Okey, saya review tu bang. Kita abang tulisan Jepun ni nanti kita orang pun bang sebenarnya tak ada kuasa lah bang. Kita tak ada power. Okay, contoh bagi yang tak tahu, contoh macam brother kita ni, dia dah beli barang, kita dah hantar dekat kat drop lah, dekat courier drop. Dan dekat courier drop tu dia tak bergerak dalam tracking. Okey, keadaan ni ada dua je bang. Satu, barang memang lost, nanti tiba-tiba dia akan refund. Yang kedua, barang sebenarnya dah bergerak. Yang biasa jadi yang kedua ni, barang sebenarnya dah bergerak tapi dekat sistem diorang tak update. Benda memang pelik bang. Saya cakap kerja macam menipu, tapi dah biasa juga berlaku. Apa ni dah 5 hari tak gerak. Contoh bang, 5 hari tak gerak, tiba-tiba esok dah sampai. Sebenarnya benda tu dah bergerak, tapi dia macam scan tak betul ke apa ke. Itu cuba tanya pun, tapi budak kaunter pun angkat bahu je bang. I don't know, sistem punya problem. Ni sistem Korea punya problem lah. Sistem Korea dan sistem dia punya problem bang. Saya mewakili penjual, minta maaf banyak awak terkena kan. Okay, Cik Mat minta yang mana-mana pun boleh bang. Alright. Saya reviewkan item yang tentang headlamp. Ini dia, HA13. Sekejap sebelum tu, minta maaf sangat-sangat, saya terpaksa pinjam bateri. Dah kan HA13? Belum pin lagi. Dia minta headlamp ke flashlight? Headlamp. Headlamp Headlamp kan? Betul? Ya. Tak maaf geng Okey, minta tolong sebelum tu, minta tolong ramai-ramai. Kalau dah kita tu minta tolong untuk add to cart sahaja benda ni. Minta tolong kawan-kawan untuk berikan kerjasama dengan meletakkan barang yang kita nak pin sekarang ni. HA13 kita nak pin sekarang. Alright, itu dia. Untuk add to cart. Sebab bila mana korang add to cart, maka kita punya live akan nampak aktif lah, jauh lebih baik.
Okey, dah add to cart belum? Kalau dah add to cart, siapa dah add to cart bagi tahu dah add to cart, tak boleh pun tak apa, add to cart je dulu. Kalau dah add to cart, bagi tahu, kita akan start review barang. Okey, mantap. Terima kasih. Itulah bang, sebab banyak kali juga jadi so curious je. So, okey bang, barang bukan salah seller, cuma kita bagi tahu. Boleh bang, terima kasih banyak bang sebab maklumkan. 2 minit. Okey, dah add to cart. Let's go. 2 minit daripada sekarang. Nightcore HA13. Alright, inilah dia Nightcore HA13 berkapasiti 350 lumen max output. Jangan risau, dia dah sediakan juga bateri AAA berkapasiti 1.5 volt serta itu merupakan bateri alkaline. Sudut lain yang menariknya, bukan sekadar 350 lumen tetapi mampu pergi sejauh 120 meter serta impact resistance dia 1 meter. Daripada sudut yang lainnya, IPX6 sekadar hujan renjer-renjer, hujan lebat tak ada masalah. Sebab apa? Perlindungan sekeliling dia ada. Yang kedua, didatangkan dengan lampu warna putih dan lampu warna merah sudut lain. Ini daripada sudut fungsi apa kita boleh nak pakai. Tak nak sembang banyak, kita try buka, tengok sikit sebanyak macam mana model dia. Meh sini saya buka dulu. Okey, sudut pertama barang yang dikasih macam biasa iaitu buku penggunaan manual dan warranty card pun ada dekat sini. Yang kedua, menariknya tentang HA13 daripada sudut harga yang ramah mampu milik, tak ada masalah tapi kualiti tip top. Kategori hybrid, strap reflektif almost all area. Jadi kalau kita melihatnya, nampak ini yang menariknya. Sudut seterusnya, ni skin friendly, bermaksud tak gatal ke apa. Untuk kulit sensitif, insyaAllah dia okey. Tapi kalau sensitif sangat, minta maaf lah, itu korang kena minta pendapat yang lebih pakar lagi. Alright, lampu putih, lampu merah, button on off dan button mode ada. Boleh crack juga 90 degree. Sekejap saya buka dulu. Cerita daripada sudut penggunaan je. Aduhai, ni pun dia. Saya memakai bateri petak. Jika korang ada bateri petak, dalam beg kuning pun ada bateri petak, untuk memberi penggunaan yang lebih efisien ataupun lebih lama. Kalau nak pakai bateri AAA pun boleh, tak ada masalah. Double tap, penggunaan 6 lumen 140 jam untuk bateri kategori bateri AAA, tetapi bateri petak 160 jam. Harap nampaklah tempat bila saya sulung. Upkan lagi, kategori 100 lumen kalau bateri AAA 12 jam, tetapi jika pakai bateri petak 15 jam. Up lagi, inilah kategori 350 lumen. Bateri AAA 3 jam. Kalau kita pakai bateri petak yang macam saya tengah pakai, 4 jam 30 minit. Boleh pergi sejauh 120 meter. Jelas? Selain daripada itu, lampu merah pun ada. Nampak? Cerah pun cerah. Ada juga kategori red flashing. Alright, itu sedikit sebanyak daripada HA13. Okey, Badik, ada apa-apa? Okey, Abang Cik Mat clear Okey, Abang Cik Mat kalau berpuas hati boleh check out terus. Kalau tak, boleh buat mimpi-mimpi. Buat masa ni HA13 ni kira lampu asas yang paling sesuai dalam harga bawah 100. Tambahan dia hybrid Dia boleh pakai bateri. Dia pakai bateri sama ada yang pertama 3 biji bateri AAA atau yang kedua Nightcore HLB 1300 rechargeable Type C. Betul. Bateri 1300 mAh, boleh recharge, boleh pakai banyak kali Okey bang. Kita di penghujung sesi. Okey, kita ada lagi 10 minit. Ada 10 minit lagi. Kalau ada apa-apa soalan geng, boleh shoot dalam komen. Kalau korang tak ada soalan, saya yang bagi soalan. Dah add dalam troli. Terima kasih banyak Abang Cik Mat kita. Abang Cik Mat, apa? So sekarang ni kita kembali kepada penonton dah. Dah 10 minit terakhir. Betul. Sampai tu, first kali aku nak tanya Abang Cik Mat kita ni. Abang Cik Mat 91. Nak beli headlamp ni tujuan dia untuk apa bang? Mungkin daripada situ mungkin kalau kita boleh sembang pasal produk headlamp yang produk lebih sesuai dengan dia ke? Betul. Cuba abang kategorikan abang nak gunakan untuk aktiviti apa sebenarnya. Sebab apa, setiap headlamp ni berbeza kategori dia punya aktiviti. Ada yang memerlukan lumen yang tinggi, ada yang tidak. Tetapi apa-apa hakikatnya kau kaki pancing. Oh, kaki pancing. Tapi ada yang lebih bagus ke? Badik nak sarankan ke? Kalau kaki mancing ni, kalau akulah HA13 ni kira basic. Dah kira mantap dah sebab dia boleh kahwin dengan bateri HLB 1300 tu. UT27 kurang sesuai sebab overkill lah. Overkill. Aku rasa kalau untuk kaki mancing bang, ada 2 headlamp yang mungkin abang boleh tengok. HA13 ni kira pada harga bajet, harga tak sakit mata, tak sakit telinga dengar. Satu lagi yang apa, NU40 ke NU50 Ada NU43 kat sini. Saya akan suggest NU43 pada NU50.
Sebab beza dia kapasiti bateri dan berat perbezaan dia kat situ. Okey, kau cuba tunjuk. Okey bang, NU43 tak ada dalam beg kuning tapi kita up je dulu. Abang boleh Screenshot pun boleh. abang boleh tukar juga bang item nombor 9. Yang ni bateri HLB 1300 yang boleh digunakan pada HL13 tu bang. Okey, ini dia NU43 berkapasiti 1400 lumen max output. Yang paling best dia, pertama daripada sudut dia built-in bateri, fast charging 2.5 jam. Tapi abang nak tahu apa benda bang? Boleh pergi sebanyak ni bang. Badik ada nak cerita sikit tak Badik? Badik kena cerita lah dulu. Saya tunjuk dia sikit. Apa dia? Badik ada nak cerita sikit daripada sudut kategori model NU43 ni. Okay, NU43 ni bang, untuk pemancing, kadang-kadang ada geng-geng mancing aku bang. Aku tak tahu abang ni sama ke tak perangainya. Dia nak lampu yang kuat, yang terang. Jadi yang ni dia macam 4200 lumen maksimum. Terang teruk lah. Tapi tak adalah nak pakai terus pun. 4200 ni mengarut nak pakai terus. Terang sangat. Untuk saya terang sangat. Tapi yang menang dia sebab dia menggunakan, yang ni 18650 ke 18650 sepatutnya. Sebab dia tak besar sangat. Yang ni dia menggunakan bateri, saiz dia 18650, di mana kapasiti biasa yang ni berapa? 4000. Yang ni 3400 mah. 3400 mAh. Yang ni tengok karakter pemancing. Kalau awak ni jenis yang malam-malam dan juga sekali pergi camping jenis yang 3-4 malam kan, yang ni sesuai. Sebab apa? Bateri dia tu besar, boleh sumbat besar. Dan bateri spare pula adalah bateri saiz 18650. Jadi awak boleh pakai apa yang kita panggil dulu sebagai bateri vape lah. 18650 kan. Bateri vape 18650 pun boleh pakai mana-mana jenama yang lain. Nak sedap pakai Nightcore tapi harga dentum sikit lah sebab dia ada warranty dengan kualiti pakai. Yang lain-lain dia kuat average. Yang ni dia lebih terang, bateri boleh sumbat lebih besar. Sebab apa? Kalau lebih terang, bateri kecil, 5 minit pakai dah kering. Okey bang Tapi saya suggest ada satu lagi model lah Badik. Boleh saya suggest satu lagi model lah? Saya suggest satu benda saja. Paling terbaik boleh ambil model HC33. Yang ni. Kenapa saya kata dia model HC33? Atas dasar dia sesuatu lampu yang bukan built-in bateri, tetapi dia boleh buka bateri. Kalau macam NU43 dia adalah kategori built-in. Cuma yang ni saya tak tahu lah. Mungkin ada setengah orang jenis pandai dia operate. Wallahualam. Tapi ini bukan kategori built-in. HC33 suggest bang. Cuma dia agak tak tahulah baby ke arah gua benda ni sepatutnya. Tak arah apa? Masuk gua ke ada atau tempat yang lebih spesifik ada. Okey lagi. So far Badik setuju, ini okey nak guna untuk mancing pun boleh. Sebab apa? Dia bukan kategori built-in bateri. Ini dia HC33, bateri saiz 18650, ataupun kita boleh pakai bateri, dua bateri CR123. Kapasiti max lumen 1800 lumen. Kalau abang memang suka kan, abang screenshot je dulu buat idaman je, gigau-gigau malam-malam tu kan. Aku nak ambil ni ke nak ambil ni? Jadi persoalan Fata Morgana. Okey, itu sedikit sebanyak lah. Sudut lain, Badik ada tambah lain ke? Tak ada hal lah cik, ada orang. Betul, untuk lumen tinggi aku baca komen ni, dan kita tengok memang ada Abang Chan Sparrow kita pun backup benda lebih kurang. Untuk lumen tinggi memang tak boleh guna lama lah. Tapi memang jarang nak guna lumen tinggi. Tapi tu yang cakap tadi tu, lumen tinggi ni best sebab dia lumen tinggi. Tapi dengan intention yang nak pakai dia sekejap lah. Betul. Contoh macam aku kalau mendaki gunung, aku pakai yang tak tinggi pun 350 lumen maksimum. Dan pakai tu pun sekejap, sekadar nak tengok sempang, especially bila merentas sungai. Buka tengok, oh sana, tuk buka 100 lumen balik jalan. Sebab kalau terang sangat pun jadi silau kan. Dan aku setahu aku kalau mancing ni pun, kalau malam-malam pun tak adalah 24 jam dia nak tengok mata kail dia je. Nampak kumpaunya tu. Alamak, janganlah kesian member. Tak maaf kalau kumpau semalam mancing kita. Betul lah. Jangan marah Tapi tu pendapat lah. Tapi kalau kata awak ni memang jenis yang jalan kalau boleh nak terang benderang, tak nak, kena buat pilihan yang bertepatan macam tu lah. Betul.
Cik Mat, thank you. Ada Terima roses. kasih Cik Mat bagi ros. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki. Amin. Saya mancing malam-malam 12 jam. Wow, straight 12 jam Betul lah, saya cakap mancing malam lama. Jadi dia macam dia ni selamat pakai yang macam bateri 18650. Selesa lah. Dia bukan built-in bateri kan. Lagi bagus kalau bukan built-in bateri supaya dia boleh buat backup. Tapi kalau penggunaan dia bukan jenis yang burst, pakai yang built-in tak ada masalah. Janji kita tahu monitor tu. Jadi tahu monitor. Okey, tapi cerita pasal mancing ni Badik kan. Saya ada satu pengalaman, saya terbaca satu cerita. Iaitu orang pergi mancing pakai apa tu? Dia macam kayak boat ke apa yang macam kena kayu benda tu. Saya tak tahu apa nak panggil. Kayak saya pedal panggil lah. kayak pedal je lah saya panggil. Dia mancing bawah jabatan apa dekat area Malaysia. Saya lupa nama Pulau tempat Pinang. tu. Pulau Pinang tu. Badik pernah dengar cerita tu? Cerita apa tu? Okey. Cerita dia mancing daripada malam sampailah ke subuh sehingga peristiwanya dapat jumpa makhluk halus yang ada dekat dia punya boat, kayak dia tu. Kalau Badik lah, ke abang boleh cerita tak sikit pengalaman-pengalaman daripada segi mistik ni benda macam ni? Ke Badik ada pengalaman tu? Oh, tak ada. Aku sebab tak bergayak. Tak, cerita macam memang betul. Tapi bagi saya dia punya kental pemancing yang tega ni saya rasa macam semak mana ke, hutan mana ke, belantara ke masuk. Dia sebab dia dah gila, bukan gila. Dia tega kan. Macam pendaki gunung kak. Dia dah tahu bezakan apa yang mahu, apa yang perlu lah. Jadi pemancing ni aku cakap kau, kalau yang mana taik-taik ni yang kita panggil hanyir, dadak hanyir lah. Kalau kawan-kawan kita orang panggil hanyir. Budak ikan lah, geng ikan kan. Terserempak buaya biasa. Buaya tu biasa Sebab apa? Alasan senang ke? Kau nak udang baik-baik? Nak. Dekat sini udang baik-baik. Tapi macam biasa ada udang ada buaya. Betul. Kalau tak ada Jadi buaya kau dia nak pula. kau takut buaya ke kau nak udang? Mesti nak udang. Pergi lu jumpa buaya jumpa lah. Jumpa je Dia lah. sampai tahap macam tu lah. Sama juga macam kes brother ni. Kata tempat tu berantulah bagai. Tapi kalau orang cakap tapi kat sana bang kan. Besar-besar ni. Dia besar-besar bas. Dia punya bahasa lah. Besar-besar bas. Janganlah. Kau terasa berada tu nanti. Saya dah kumpau semalam. Tak Apa? strike. Sempat lagi kalau nak pergi pasar kan. Cik Mat, saya siap bau kemian lagi. Betul. Siap bau kemenyan, kena ganggu, setakat kena jentik telinga kan. Padahal mancing sorang-sorang tapi ada orang macam Tak, saya macam terfikir satu benda tau. Macam mana orang yang menghadapi situasi tu, adakah dia macam tak panik ke kan? Kalau kita macam, saya sebagai orang awam Adik, saya terasa macam tak boleh lah, rasa macam nak balik terus lah. Dia terasa macam panik pasal pedal kayu tak boleh semua. Ikut logik masing-masing lah. Lagi satu, bila kita terdedah dengan satu suasana ekstrim, walaupun mancing tu kononnya tak ekstrim, tapi dia ekstrim sebab dia mencabar minda. Sebab antara sebab aku tak boleh jadi mancing, Tak sabar. aku tak sabar. Baik aku sedut air tu, keringkan sungai tu daripada aku nak tunggu ikan tu makan. Kena bergerak, kena beraktiviti. Tak Adik, betul. Lain orang lain minat, tu je boleh cakap. Tapi bila first time kita nak masuk ke arah alam memancing ni, baling, mana ikan ni? Mana ikan betul. ni? Geram. Rupanya mancing pula ada apa, Dia ada trik nak main ada dia punya drop, ni. apa down lah, ada deep lah, ada casting lah, ada fly fishing lah. Dan ada trik gunung aku tu, aku tengok lah semua jenis ni yang main cara dia orang kan. Apa korang tak penat ke? Duk 4 jam duk gini. Zing. Tapi Lepas tu dapat ikan ambil gambar balik kan. Tapi sebab kita tak minat jadi kita tak boleh nak justify lah. Tapi Steam tahu Adik, dia punya tarikan tu kan. Dapat pula. Dia punya letih nak tunggu dia tarik tu, kumpau je lah awal-awal apa dah, bayar je lah duit bot kan. Untuk orang tak sabar, Betul. bukan nak mengutuk orang mancing, sama ke orang mancing tengok mungkin pendaki gunung apa benda lah, kau pikul binatang tu bawa naik, lepas tu kau bawa turun, kau naik kau turun, kau naik kau turun, kau naik kau jumpa rimau, lepas tu kau turun. Apa pun tak dapat kan. Kalau kata nak kutuk, aku boleh Betul. kutuk kan. Janganlah, jangan kutuk. Contoh kan, contoh. Itulah Saya cerita. main surf. Abang main surf ke Cik Mat? Boleh ajar saya tak main surf? Tiba-tiba padahal Member tak air siap takut. tertegur balik demam. Kena tegur tu agak normal lah. Hafiz Ros, what's up? Okey, Badik, ada apa soalan? Jam sudah menunjukkan pada pukul Okey, 2:30 2:30 petang. Di sini sajalah.
sampai di sini sajalah kita punya podcast bang. Beza Fire Maple 3 tu ada teko ke? Okey. Beza antara 2 dan 3. Nombor 2 ada teko. Mana nak tunjuk? Nombor 2 ada teko. Tetapi kalau nombor 3 tak ada teko, perbezaan dekat sini ialah daripada segi sizing dia sahaja. Sizing perbezaan dia. Untuk kategori Fire Fist 2, Fire Maple Fist 2 dan Fist 3. Kalau nak ada teko boleh ambil yang nombor 2 punya. Kalau nak yang tak ada teko tapi nak besar dia punya ni, boleh ambil kategori Fist 3. Jelas? Hopefully jelas. Kalau jelas boleh komen jelas. Abang tunjuk kejap kat gambar ni. Ni Fist 2, ni Fist 3 kan. Kalau abang berminat bang, boleh screenshot bang. Boleh Okay, screenshot bro dekat. Kojeng kita sekarang nak tunjukkan ada satu gambar rajah Fist 2 dengan Fist 3. Okey, ini Fist 2 bang. Ini kategori Fist 2. Ambil sikit gambar, bahagian depan dia macam ni. Ini Fist 2. Dia ada teko kettle dia. Ini 3 kompartmen dia kasih je lah. Kita try, pusingkan. Mana saya tunjuk ni lah. Ini Fist 2 barang yang dikasih kat bahagian sini. Okey. Dah SS, mantap. Fist 2 abang dah SS. Kalau abang berminat boleh komen Ni harga asal dia 215 yang ni. Okey, seterusnya Fist 3. Fist 3 sizing lebih besar sedikit, tetapi dia tak ada kettle ataupun pot air. Nampak? Ini Fist 3 sizing lebih baik. Penambahan dia ialah dekat periuk. Periuk ada 1, 2, yang besar, yang kecil, and then dia ada pen. Pen dia lebih besar sikit. Pen dia Fist 3. Nampak? Ini barang yang dia kasih Fist 3. Okey, abang boleh screenshot dulu dua-dua barang, Fist 2 dan Fist 3. Kalau abang dah screenshot boleh saja komen sudah. Boleh inbox TikTok kita orang bang. Kalau dah ni. Mantap. Okey, sebarang soalan ke apa semua abang boleh saja inbox TikTok kita orang. Kenapa bang? Bang, tengok bang muka Badik. Dah kesian dah nak makan tu. Nasi. Lapar, dak gemuk lapar. Okey. Sampai situ sajalah. Okey, saya Abang Mael. Suparin Dandan. Hello bros. Apa khabar Abang Suparin? Nak tengah naik ke dah turun? So, okay guys, saya memperkenalkan Suparin Dandan merupakan guide aku masa mendaki Gunung Kinabalu. Ya. Abang Suparin Dandan ni. Abang boleh bawa saya tak bang pergi naik Kinabalu? Boleh, kita kasih jadi nanti bang. Nanti nak hantar budak-budak aku naik lagi bang. Asyik. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang stay dengan korang. Jangan lupa untuk follow TikTok kita orang untuk mengetahui info lebih lanjut tentang outdoor punya aktiviti. Serta kalau tengah mencari trip ke apa, boleh inbox saja dalam TikTok kita orang mencari trip apa. Boleh bagi tahu saja. Okey. Mantap, tahun baru dah ada. Orang kata apa? Gunung-gunung dah start buka. Dah. Itu sikit sebanyak. Daripada saya Kau lah. bila nak buat trip Kinabalu bang? Bang botak. Kalau ada yang request kita buat lah. Plannya kalau buat sini bulan 10, 11, 12 tahun depan. Tengoklah kalau ada yang request. Kalau berminat boleh kasih inbox. Alright. Inbox kita orang cakap nak pergi trip Gunung Kinabalu, ada berapa orang ke apa ke. Kita boleh start discuss daripada situ. Mantap. Okey, sikit Alright, sebanyak. Saya Mael daripada Kak Outdoor ingin mengundurkan diri serta salam daripada korang dan salam tahun baru juga. Okey, Badik ada sikit kata? Itu saja daripada saya. Terima kasih sebab melayan dan juga melepak dengar kita orang membebel. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa esok tengah hari. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu.